Okey, Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi, pagi-pagi. Apa khabar semua? Selamat bertemu kembali di bulan Disember bersama dengan leader-leader hebat yang kita akan interview. Yang paling best minggu ini kita akan bersama leader hebat yang kita sangat kagumi dengan beliau punya kehebatan tu. Okey. So, siapa kat sini dah ready semua ni? Cuba bagi api sikit dekat ruangan chat kita. Bagi api. Wow. Yang hadir hari ni Adriel, Juzira Juzi. Masya Allah. Pagi. Okey. Best. Mana api ni? Kita nak bakar sikit hari ni. Mana api kita? Okey. Kim and Gamaria. Wow, best. Monique Bog. Wow. Okay. So, untuk tanpa melengahkan masa lagi, saya perkenalkan diri saya dulu. Okay, nama saya Zuraida binti Chahab. Boleh panggil Kak Zu. Kak Zu merupakan Eagle Manager. Okay. And then, kenal Forever pada 2019 dan Alhamdulillah hari ini Kak Zu di sini menjadi host untuk interview leader hebat kita yang menjadi idola Kak Zu sendiri juga. Okay, so Kak Zu nak tee up sikit lah kita punya idola kita pada malam ni. Okay, kalau you all tengok poster kan, nampak macam hebat sangat, gah sangat kan. Okay, so kita punya host ataupun kita punya speaker jemputan kita pada malam ini, tetamu istimewa kita RPCM Nur Fazlina binti Gani ataupun Elias Ina Kecil, okey. Merupakan ibu muda kepada 4 orang cahaya mata. Kecil lagi anak dia yang terakhir tahun ni baru lahir. Nampak tak? Dia punya semangat dia tu, okey. Beliau pun comel, anak-anak pun comel lagi, okey. And dia merupakan isteri kepada anggota Tentera Udara di Raja Malaysia. Wow, isteri askar Okay. And then lahir dan dibesarkan di Kuantan Pahang. Nampak tak siapa kat sini Kuantan Pahang? Nampak tak you all punya star dekat situ? Kalau you all daripada Kuantan Pahang, you all ada kemungkinan boleh jadi seperti beliau, okay? Okay. Cuba komen siapa yang daripada Kuantan Pahang ni? Okey, semenjak beliau tamat periksaan SPM, okey, tingkatan 5, beliau telah mencari rezeki. Macam-macam sumber rezeki yang beliau buat. Dia bekerja dekat kedai telekomunikasi, bekerja sebagai pembantu kedai aksesori. Lepas tu menjadi juruwang pula di Pasaraya. Tak cukup dengan itu, malam dia berniaga burger pula. Siapa yang macam ni? Siang kerja lain, malam kerja lain. Dia jadi Batman kan, sana sini Superman semua. Semua dia, okey? Okey. Sebab apa dia buat semua tu? Sebab dia nak membantu kedua ibu bapa dia nak berhentikan dia orang daripada berniaga di kedai runcit dan berniaga goreng pisang dan sata. Sedap. Oi, dengar. Okey. And then alhamdulillah dengan kerja tu, of course lah, beliau tak dapat mencapai impian. Impian hanya tinggal impian, tapi beliau tak putus asa. Beliau berusaha lagi dengan bekerja sebagai kerani di syarikat insurans sehinggalah beliau sendiri menjadi ejen insurans tersebut. Okey? Itu siang insurans, malam dia buat pula yang lain pula. Nampak tak? Dia memang tak kerti duduk diam lah budak kecil ni kan. Dia tak kerti duduk diam. Okey? And then pada tahun 2015 akhirnya beliau bertemu dengan platform yang betul-betul mencuit hati beliau. Itu pun setelah 3 tahun disunting. Dekat sini, siapa yang dia ada team member dia tapi tak buat-buat juga lagi. Jangan putus asa. Nampak tak? Kita punya speaker malam ni pun 3 tahun disunting baru dia nak buat tau. So, you all masih ada harapan. Nampak tak? Kita masih ada harapan. Okay? So, dengan istiqamahnya, apabila beliau dah tengok marketing plan daripada Forever Living dan juga dia punya produk yang sangat-sangat hebat dan berkualiti yang diiktiraf antarabangsa, of course beliau mula tertarik dan beliau berusaha tanpa henti, tanpa orang kata apa bersungut. Sebab apa? Pada ketika beliau mulakan perniagaan Forever Living ni, beliau PJJ dengan husbandnya. Nampak tak? Siapa yang husband dia duduk jauh daripada dia tu, boleh juga buat. Kita punya speaker ni duduk jauh daripada husband. 9 tahun kot. Korang rasa siapa yang duduk jauh pun boleh. Yang duduk sorang-sorang kat rumah dengan anak-anak lagi kan. So alhamdulillah
dengan usaha yang gigih mengikut sistem, so beliau telah mencapai banyak kejayaan di Forever ni daripada permulaan beliau di Forever 2019 sehinggalah ke hari ini. Kalau Kak Azul nak sebut dia punya pencapaian ni, panjang sampai pagi esok ni. Okey, tapi Kak Azul nak sebut juga supaya you all boleh gambarkan this is me once upon a time. Oh gitu. Okey. So pada tahun 2015 beliau telah mendapat Excellent of Rookie Award. Bayangkan pada tahun pertama dia dah capai dah ni rekrutmen paling banyak sekali. That's why dia dapat Rookie Award. And then Elite Manager BO International 2016 Platinum Star Achievers 2.5 KCC CBN Level 1 Platinum Ambassador Top 10 PNM Malaysia 2017 Top 9 PNM Malaysia PCM number 9. Itu number 9 ini 2017 okey. 2018 Top 3 PNM PCM number 5, dia melonjak 4 anak tangga. 2019 Top 4 PNM Top 8 Group Volume dan EPCM number 3. Dah naik EPCM okey, Executive President Club Member. And then 2020 ini paling dahsyat ni, Top 6 PNM Top 5 Group Volume dan RPCM number 1 punya income dekat BO International. You all bayangkan kecil-kecil molek, number 1 punya income. Aduh, pening kepala Kak Zu. Okay. And then pencapaian CBM level 1 setiap tahun daripada 2016 sampai ke hari ni dia orang capai. Yang paling best tahun lepas walaupun pandemik beliau berjaya capai CBM level 2 dan tahun ni lagi cepat beliau capai CBM level 2 beliau. Bulan Oktober dah capai dah. Okay. Eagle Manager Retreat, Senior Eagle Manager, Soaring Eagle Manager, F2D level 3. Nampak tak, dia tak ambil satu je, terus sampai ke 3 tu sehinggalah ke hari ini. Masya Allah. Siapa yang tak sabar dah sekarang untuk berjumpa dengan kita punya speaker pada malam ni? Kita nak korek apakah rahsia di sebalik kecil-kecil cili padi beliau ni. Jom kita jemput hadir kita punya speaker pada malam ni, iaitu RPCM Ina. Hello. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Hai RPCM Ina. Boleh Kak Zul panggil Ina je boleh Boleh. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih pada Kak Zu. Dia punya tee up tu, ya Allah, Ina pula rasa macam berdebar-debar, sejantung nak keluar. Okay, terima kasih Kak Zu. Kak Zu yang buat tee up Ina ni, ya Allah. Ina ni sebenarnya bila dengar pencapaian tu, panjang juga pencapaian. Sebabnya selama ni bila orang minta tee up, Ina bagi 3 je tee up Ina. Buat cakap dengan Kak Zu tadi, bagi 3 je. So bila tiba-tiba tengok, panjang jugalah. Okay. Alhamdulillah, bersyukur sangat dengan rezeki yang Allah bagi ni kan. Banyak pencapaian. Orang kata macam Kak Zu cakap lah, 3 tahun reject forever ni. Okay, so kita gantikan dengan setahun. Gitu. Okay. Masya Allah. Okay. Okay Ina, okay. Nampak dah. You all nampak tak Ina ni kecil-kecil dia ada debar takut dia semua dia ada. Kak Zu berjumpa dengan dia ada debar takut. Kak Zu saya tak pandai cakap tapi you all berhati-hati Bila dia dah start cakap, you all ambil poin-poin yang penting tu. Sebab itu sangat penting. Dia takut nak cakap tapi bila dia dah start cakap, poin penting tu kena ambil. You all kena tajam telinga ni apa yang dia cakap nanti. Okay. So, tanpa pelengahkan masa lah kita berkenalan sikit. Tadi Kak Zu dah tee up kan. Ini kita nak dengar daripada Tuan Empunya diri. Siapakah RPCM Ina ni? Nur Fazlina Ghani ni. Siapakah Ina sebelum bertemu Forever Living? Cuba cerita sikit. Okay, Alhamdulillah. Sebenarnya sebelum join Forever ni, kalau nak cerita ni, ya Allah, rasa macam baru semalam je tahu Kak Zu, baru semalam je peristiwa demi peristiwa baru lalui kan. Kata sebelum Ina buat Forever ni macam Kak Zu cakap lah tadi, Ina macam-macam buat bisnes, okay? Yang Ina nak bagi tahu, memang dalam adik-beradik Ina ada 6 adik-beradik. Okay. Abang Ina dah meninggal. Umur 18 tahun lah, masuk sekolah lagi. Jadi Ina ni dah jadi ada kakak, lepas tu Ina. Lepas tu Ina ada adik 3 orang. So
dalam adik-beradik Ina ni memang Ina ni belajar taklah tara manalah orang kata. Main-main belajar kan. Jadi tak tahulah dalam adik-beradik memang Ina seorang lah yang banyak joke sangat kan. Sampai ayah cakap pilih nak sekolah ke nak kahwin. Bila dia tak bagi Ina berhenti sekolah kan sebab Ina memang macam nak sangat cari duit sebab masa tu kita tengok family bukannya orang senang. Jadi mak Ina buka kedai runcit, mula-mula dulu ada kedai runcit kecil kat tepi rumah kan. Jadi rasa macam susahnya. Lepas tu Ina pula tengok kakak sulung Ina belajar. Banyak sangat guna duit. Kan nak beli laptop lah, nak bayar yuran lah, nak belanja lah. Jadi Ina rasa macam aku tak nak sekolah lah, aku nak berhenti kerja. Kononnya. Nak berhenti sekolah. Tapi ayah Ina pula cakap apa? Pilih nak sekolah ke nak kahwin. Ina cakap aku tak nak kahwin. Kata empat. Jadi ayah pun cakap tak apalah, Ina pun tukarlah sekolah. Ina tukar sekolah duduk kat sekolah, duduk asrama lah. Orang kata biar jadi manusia, ayah cakap gitu. Kok Ina belajar ni pandai sikit lah dia cakap. Tapi sama jugalah. Cumanya memang Ina ni memang tak ada hati kot nak belajar. Jadi Ina ni tak sabar sangat nak habis sekolah. Akhirnya sampai form 5 tu terus je Ina nak kerja. Ina cakap dengan ayah Ina nak kerja. Ina tak nak sambung belajar. Ayah dah bebel bising-bising kat Ina. Ina cakap Ina dah tak dengar dah. Ina sekolah, Ina kerjalah kat mana Kak Zul list tadi kan. Kerja kedai telefon lah, jadi cashier lah, macam-macam kerja. Tapi ya Allah, baru Ina tahu betapa susahnya nak cari kerja, betapa susahnya nak dapat duit yang banyak, gaji yang besar bila kita malas nak belajar. Ina sendiri, Ina tak cakap orang lain, tapi Ina sendiri yang rasa sebab apa? SPM cukup-cukup makan. Jadi bila kita nak minta kerja best-best memang tak boleh lah, memang tak ada, memang tak layak. Okay, jadi Ina pun fikir apa yang Ina nak buat. Okay, apa Ina nak buat. Tu yang Ina kerja macam-macam sampailah umur Ina 19 tahun. Okay, habis sekolah 17 tahun sampai inilah Ina memang kerja. Macam-macam kerja buat. Jadi masa umur 19 tu lah yang Ina cakap Ina jadi ejen insurans apa semua kan, jual burger. Masa jual burger tu memang Ina all out. Nampak tak, jual burger pun Ina boleh all out. Ni pula buat borel apa? Aduh, burger tu jadi apa sampai all out tu? All out tu sebab Ina nak ambil kereta. Masa Ina ada kereta Viva, nak ambil kereta Viva, tapi umur 19 tahun nak ambil kereta Viva, duit tak ada sebab daripada dulu lagi nak apa usaha sendiri. Jadi Ina pun jual burger. Duit gaji masa tu gaji tak banyak. Ina basic bos Ina bagi 500. Masa dulu kan kerja mana gaji memang kecil kan. Yalah. Jadi tak cukup. Ina pun buka kedai burger, Ina bawa motor masa tu. Bayangkan Kak Zu, pergi beli barang burger, roti, polisterin, daging burger berselirat atas motor ni masa umur 19 tahun. Ina bawa je, redah je. Lepas maghrib Ina buka kedai burger dan Ina cakap setiap hari RM20 Ina nak simpan. Nak simpan duit RM20 sehari sebab Ina nak ambil kereta. Kok mana pun Ina berniaga sampai pukul 12 tengah malam pun stay buka kedai. Okey, sampailah Ina pun dapatlah sejumlah duit untuk bayar muka kereta tu 1,000 lebih. Cakap dengan ayah, ayah nak ambil kereta ni. Ayah pun bebel. Baru muda-muda lagi nak ambil kereta. Malam tu kereta sampai. Berkat malam baby tu kereta dah sampai dah. Dia bebel. Lepas tu ayah pun cakap lah dengan Ina. Baik tak sah, ayah Ina orang Kelantan. Baik tak sah, kecek dengan budak ni. Tak nak dengar Ina cakap. Jadi tak bercakap lah dengan dia. Dia tak bercakap dengan Ina. Sebab apa Ina degil tak dengar cakap apa semua. Tapi Ina cakap, Ina dah ada kereta dah ni. So itulah bermula Ina macam kita umur 19 tahun tu kira muda lagi kan Kak Zu, rasa macam ada komitmen apa semua. Masa muda Ina tu macam dah tua dah sekarang. Masa muda Ina dulu tu memang Ina bekerja tau, macam berniaga lah, jual tudung, jual kerongsang, macam-macam Ina jual. Sampailah Ina fokus, sampailah gatal sangat umur 22 tahun Ina kahwin dulu pada kakak Ina. Kahwin dulu pada kakak Ina. Jadi masa tu okey lagi tau Kak Zu, rasa macam boleh lagi, ada kereta, ada motor, kita boleh ni. Sampai umur 22 Ina kahwin, seminggu kahwin husband Ina dapat surat untuk posting duduk Sarawak. Suami Ina tentera udara.
Ha. Kami pun tak bercinta mana pun. Teman kawan dating, kawan pun tak kahwin, kita orang yang kahwin. Ai, dahsyat Jadinya ni. tak sempat bercinta lebih-lebih kan. Jadi dia pun kena posting, Ina pun fikir tak apalah Ina duduk kat sini. Biar dia duduk sana. Mula nak bagi sekejap je duduk, tapi 3 tahun Wow. duduk kat sana. Masa tu umur 22 Ina dah ada anak sulung. Umur 22 ada anak sulung. Masa tu okey lah, kerja boleh survive lagi apa semua kan. Tiap-tiap bulan pun husband kan tentera kan ada bagi Yes. potongan duit kan. Ina Betul, pun okey betul. lagi. Okey, masuk anak kedua. Masuk anak kedua tu umur Ina 22, 23, 24 tahun. Umur 24 tahun. Selang Dah 2 rasa tahun. dah sikit-sikit Ina mula terjebak dengan satu MLM. Tapi sebelum tu Ina pernah kerja tau dekat kedai C dot 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 way. Ina kerja kedai tu, Ina tak tahu itu MLM. Dan Ina memang tak tahu apa tu MLM. Ina kerja kat situ. Ina belajar jual produk ni. Ina nampak ada point-point apa semua kan. Lepas tu bos Ina cakap, cuba jual penapis air ni. Jual berapa? Jual berapa? Okey, hit target kedai. Jadi Ina pun jual. Banyak Ina jual. Tapi untuk kedai lah, bukan untuk Ina lah. Masa tu Ina tak tahu apa. Okey, lepas tu Ina terjebak dengan bisnes MLM S.ee. Okey. Dot tu. Setahun 8 bulan. Setahun 8 bulan Ina duduk dekat bisnes tu. Banyaklah benda yang Ina belajar pasal MLM. Okey, yang mana rasa kawan ajak jom lah join bisnes ni bagus apa kita okey jom. Join. Lama-lama kena kumpul point. Kena kejar pangkat pula. Kena ni sampai Kak Zu satu tahap tu Ina tak ada duit nak bayar kereta. Masa tu dah start dah, duit simpanan pun Ina keluarkan untuk maintain setiap bulan nak kena ada point. Lepas tu nak kena ada kaki 3 orang, satu kaki tu nak kena jaga, kena top up pula kaki tu. Itulah bermulanya cerita sedih. Ina rasa macam sedih lah sebab mula Ina rasa okey, Ina sayang pangkat sebab pangkat Ina agak tinggi sikit lah. Tapi kita sayang pangkat tu sampai kita rasa macam aku nak all out juga dekat bisnes tu. Jadi Ina pun habislah Kak Zu masa tu duit simpanan dah mula Ina guna. Duit simpanan anak dah mula Ina keluarkan. Tipulah orang kata kalau mak-mak ni tak terguna kan duit anak apa semua kan. Lepas tu Pinjam duit anak. Barang kemas Ina pun dah mula Ina belajar menggadai barang kemas sebab nak modal. Lepas tu banyaklah lepas tu dengan kereta kena tarik. Bila husband balik rumah tanya, mana kereta? Adik pinjam. Tak cakap dengan dia. Kereta kena tarik dah. Masa tu kawan Ina pakai tolong Ina. Masa tu Ina jadi agent insurans kan. Dia tolong Ina pergi office apa semua. Tapi masa dia tengah bawa tu kereta kena tarik. Ya Allah, malu. Ada lagi dia. Memang dia tahulah macam mana Ina ni. Ya Allah, struggle sampai kereta kena tarik. Lepas tu suami balik tanya mana gelang tak pakai. Anak mandi anak susah, sangkut kat rambut. Macam-macam alasan Ina tak nak cerita dia. Sampailah Ina rasa macam aku nak stop dah bisnes tu. Tak nak dah buat MLM. Ina dah tak nak buat MLM. Ina rasa macam ya Allah, betul ke? Sampai Ina dah tak ada Kak Zu, macam tak ada simpanan duit, tak ada sampai mak ayah Ina. Kosong lah, yang mana banyak tadi yang dengan berniaga burger tu boleh beli kereta. Tak ada. Ina dah mula letak semuanya dekat situ. Jadi stok Ina memang banyak sangat. Jadi macam bila kita jual, downline mesti nak point, betul tak? Kita downline mesti nak point, kita punch balik. Jadi kat situ Ina jadi stuck. Lepas tu rasa macam tak boleh, Ina tak boleh pergi dah sebab Ina dah tak ada apa. Sampai orang kata mak ayah Ina jual goreng pisang dulu kat tepi jalan dekat area rumah Ina kan. Mak jaga anak-anak, sambil jaga anak letak kanopi kat belakang. Anak Ina 3 tahun seorang, setahun seorang. Letak kanopi panas-panas kat belakang. Bila dia cakap, susu orang Kelantan susu anak umur habis dah ni. Kena pergi dah. Ina ni rasa ya Allah, aku nak ambil duit kat mana? Nak cakap dengan suami, takut sebab apa? Tiap-tiap bulan dia bagi duit, bukan tak bagi. Tapi Ina dah salah duit kan. Biasa memang suami-suami ni bising. Duit dah bagi. Macam mana dah guna buat apa? Bisnes tak jadi. Jadi kita tak nak benda tu jadi sebab. Jadi Ina pun fikir macam mana Ina nak buat. Mesti mak-mak ada yang kat dalam live sekarang ni mesti pernah rasa. Pernah rasa macam mana nak beli susu anak duit tak ada. Kan? Bukan Ina nak cakap apa, tapi benda tu Ina lalu. Tapi Ina cakap satu je.
Ina elakkan, kenapa bila cakap je sedih lah, sebab Ina cakap semalam je buat jadi. Ina elakkan untuk bukan Ina ego, tapi Ina elakkan nak pinjam duit, Ina elakkan nak minta tolong adik-beradik ke, dengan mak ayah Ina elakkan sebab Ina rasa macam tak boleh, aku kena handle, benda ni aku kena buat. Sebab aku yang cari pasal, sebab aku yang cari masalah. Ina fikir macam tu. Lepas tu Ina pun ada tanya kawan Ina kerja kat klinik, ada tak susu sampel nak bagi anak aku try. Tapi Allah tu rezeki Allah nak bagi tu, dia cakap dengan Ina, kebetulan doktor nak habiskan susu kat klinik ni, ambil lah, dia pun bagi Ina banyak susu tau. Tapi Ina fikir takkan setiap bulan Ina nak cakap nak susu. Sebab bila orang tanya Ina macam mana Ina bermula kat Forever, bila Ina cakap Ina duduk depan Maybank, depan bank bagi flyers, orang rasa macam betul ke? Boleh buat macam tu, tak malu ke? Tapi Ina rasa macam Ina dah tak ada dah perasaan tu, rasa macam malu tu letak kat tepi. Walaupun orang tahu Ina memang malu nak cakap pun tak pandai, tapi sebabkan bukan sebab anak kita tak boleh buat bisnes, tapi sebab anak lah kita kena all out buat. Sampai satu tahap Ina rasa macam Ina aku boleh survive, Ina boleh survive, tapi anak macam mana? Kan? So start pada tu Ina duduk dekat kaki lima bagi flyers kat orang, walaupun orang buang flyers Ina, walaupun macam-macam dugaan kita lalui sepanjang hari tu, balik-balik Ina senyum je. Ambil anak-anak, cakap dengan mak tak tahu Ina duduk kat kaki lima bagi flyers. Satu Ahad Ina keluar pergi pasar tani. Bayangkan kita fikir apa? Sekarang kita buat bisnes, kita asyik fikir aku nak ajak kawan aku lah. Dia ni leader, dia ni pandai. Dia ni pernah buat satu bisnes ni, dia ni hebat. Tapi Ina tak fikir benda tu. Masa Ina keluar je daripada bisnes lama, Ina memang tak ambil seorang pun Ina punya downline. Ina bermula dengan mana? Ina duduk kat kaki lima, duduk dekat pasar tani tu. Tahu tak, makcik-makcik yang beli dengan Ina Artik C, beli dengan Ina aloe vera tu punya semua otak-otak MLM. Masya Allah. Semuanya memang dari muda pernah join macam-macam bisnes MLM dia orang sebut dekat Ina. So itulah fighter-fighter Ina yang duduk beli barang kan. Duduk menaja orang. Itulah yang kerja Ina buat demo-demo. Okay? Panjang pula cerita sebelum buat Forever ni kan. Mukadimah tu. Panjang mukadimah ni. Ada yang cakap tadi Roslinda Abdul Hamid dia cakap pernah merasa sama macam Ina juga cari susu anak kan. Lepas tu Cikgu Ayu kata tadi dah pesan dah dengan Ina ni jangan nangis. Cikgu Ayu kena datang sini ni bawa tisu besar tadi. Itu kisah peribadi setiap orang kan. Memang ada bila sentuh bab anak, bab mak mesti akan mengalir air mata. Dia tanpa sedar. Automatik kan. Okey. Itu kisah di sebalik siapa Ina sebelum berkenalan dengan Forever Living ni. Nampak tak banyak sangat dia punya struggle tu. Mula-mula happy, berniaga tradisional macam biasa happy je kan. Tapi ini memang dah jadi orang punya trademark kan. Bila jumpa MLM ni orang dah takut. Jadi macam ni lah. Tapi dia berkenaan dengan platform tu betul ataupun tidak. Betul tak Ina? Kan? So sekarang ni daripada pengalaman pahit Ina tu tadi, kita nak beralih kepada bagaimana Ina ni boleh pilih Forever. Sedangkan 3 tahun tau disunting. Tak juga lekat-lekat. Tapi 2015 tu boleh lekat. Kenapa at last Ina pilih Forever ni? Sebab Ina cakap kita sebenarnya kita jatuh bangun tapi kita tak sedar sebenarnya. Sebelum ni kita dah jatuh bangun. Cumanya yang last tu dia struggle sangat tau. Sampai Ina stuck jadi macam tak boleh nak fikir dah, rasa macam tak ada apa dah dengan Ina. Cuma ada anak-anak kan. Suami pun duduk jauh masa tu. Ina nak cerita dengan dia, masa tu yelah muda lagi, kadang-kadang kita ada masalah duit. Jangan tipulah Ina cakap kan. Ramai kita ni semua ada masalah duit mesti bergaduh. Masalah bergaduh sebab duit, bukannya bergaduh sebab apa. Tapi benda tu memang tak jadikan pelik. Sebab itulah sebab kita bergaduh sebab duit. So Ina tak nak, Ina keep benda ni, Ina macam tak nak. Nanti Ina hilang fokus, Ina jadi macam serabut, Ina tak nak. So macam mana Ina berfikir nak pergi dekat Forever ni sebab Ina rasa Ina perlu bagi peluang untuk diri sendiri. Yes. Kalau Ina tak bagi peluang, Ina rasa macam duduk kat situ lah. Ina masih duduk salahkan MLM ni tak bagus. MLM ni rosakkan aku apa semua. Mindset kita tau, mindset kita. Tapi bila Ina kenal Forever, masa tu
Ina dah lama dah. Okey, ramai sebenarnya ajak Ina. Ramai sebenarnya ajak Ina. Ada yang seorang tu sampai ajak Ina kononnya nak beli masa tu Ina buat bisnes MLM tu kan, S dot 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 tu kan. Betul, betul. Dia nak jumpa Ina, kononnya nak beli produk tau dengan Ina. Siap order lagi vitamin ni kan. Ina pun excited lah, kita dapat order mesti kita excited. Yes. Sekali masa Ina dah ready barang, Ina nak jumpa dia boleh cakap dengan Ina, sorry Ina, sebenarnya ni akak sebenarnya kalau akak tak buat macam ni, akak tak dapat jumpa Ina. Akak nak ajak Ina buat bisnes ni. Rupanya bisnes forever. Forever. Tapi Ina cakap Ina tak nak buat bisnes lain. Ina bagi Ina itu yang terbaik. Sebab tu kat dalam talk Ina, 5 cabaran, Ina ada cakap 3 golongan je. 3 golongan kita jangan orang kata kita jauhkan dulu 3 golongan ni. Orang yang tengah gila-gila buat MLM. Orang yang tengah up dekat MLM tu. So kalau you ajak macam mana pun memang dia tak nak. Sebab dia nampak kehebatan dia dekat situ kan. Ataupun orang yang dah jatuh dalam MLM, dah gagal dalam MLM. You ajak macam mana pun dengan you tak buat sekali MLM. Sebab apa? Dia akan cakap, alah aku dah buat lama dah. Tak bagus ni MLM ni. Kan? So kita pun yang baru berjinak dengan MLM ni, tak naklah buat. Sebab last kan Ina berani nak cakap sebab ramai orang yang fikir macam tu, betul tak? Rasa macam tak naklah, tak bagus lah, orang ni buat tak jadi. Kita selalu fokus kepada orang yang buat tak jadi. So Ina ni masa tu fikir tak boleh ni, aku kena Ina cakap Ina tak nak lah. Tu Ina cakap 3 tahun jugalah. Ina pun bagi peluang pada diri Ina. Ina sendiri PM. Ina sendiri PM Ina punya apply. Ina cakap boleh tak cerita dekat Ina, boleh tak share dengan Ina apa yang best dekat Forever. Sebab dia selalu hantar video-video apa semua, ambil chat apa semua. Ina memang tak pernah download. Ina tak pernah download. Gambar dia hantar pun Ina tak pernah buka. Betapa egonya Ina masa tu, memang aku tak nak dah mana-mana MLM lain. Bila Ina PM dia cakap, dia ambil chat apa semua. Ina cakap, sorry Ina memang tak download. So Ina satu je Ina cakap, masa Ina nak buat business Forever, Ina cakap, kena cakap orang putih tak? Kena cakap English tak? Ina tak pandai. So baru Ina tahu dekat Forever ni you tak perlu pandai, you tak perlu hebat pun, okay, you boleh berjaya dekat Forever. So start pada tu lah Ina, bila Ina dengar plan marketing yang Ina rasa ada ke dekat MLM yang tak ada sistem point, tak ada sistem pairing, tak ada orang tengah ni, ada ke? Rupanya ada dekat Forever. So Ina pun mula bagi peluang kat buka hati, buka minda Ina. Okay, Ina terima. So Ina memang terpikat dengan plan marketing, dan last kali buat demo pun Ina berapa pandang sangat dah demo ni, sebab Ina nampak 288. Dulu 288, satu VIP saja you dapat 288. 10 orang 2,880. Aku dah boleh dah ambil settle hutang sikit, boleh anak sikit, boleh tolong mak ayah sikit. Itu yang Ina fikir. So Ina start. Tapi cabaran Ina mula-mula tu nak VIP, tak ada duit. Itulah cabaran Ina yang macam aku boleh ke, macam mana aku nak cari duit. Tapi tu bukan alasan you tak boleh buat bisnes. Ramai orang cakap tak ada modal, tak boleh nak jual. Tapi Ina dalam masa 2 minggu, Ina duduk kaki 5, orang beli 2 botol, Ina pergi center, Ina ambil, Ina COD. Sampailah 2 minggu, Ina settle jadi pengedar, jadi VIP. So start pada tu lah Ina dah mula bina network. Mula nak gila lah kan. Aduh, macam memang banyaklah pengalaman suka tu, ya Allah. Masya Allah, memang hebat lah Ina. Akak pun kagum tengok Ina ni. Aduh. Dia berpunca daripada Big Y lah kan. Berpunca daripada Big Y. Kita nak sangat-sangat tu lah. Daripada aku tak suka MLM, jadi aku kena tahu juga ni. Tapi yang pentingnya, mungkin doa Ina sebelum ni kan, ya Allah, aku tunjukkanlah aku satu bisnes yang boleh aku settle semua masalah-masalah ni kan. Lepas tu Allah jentik hati Ina masa tu untuk tahu balik ke Forever. Ya, Kak Azul tahu tak, Ina ni kan masa tu Ina fikir macam tu, Ina pun scroll Facebook, Ina tak tahu macam mana Ina terbuka PM, PM balik kan. Ina nampak PM Ina punya apply tu, Ina pun terus PM dia balik. Tu yang Ina rasa macam itulah rezeki kan, Allah dah aturkan rezeki tu. Betul tu Ina. Okey, nampak tak siapa yang bermula nak jadi VIP pun susah,
Tunggulah dekat Maybank tu edar flyers, ada orang nak beli 2 RTC, pergilah branch beli pula. Ini ada lagi 2. Nampak tak? Susah payah nak jadi VIP tu pun membuatkan beliau di mana beliau sekarang. Nampak tak? Siapa yang kat sini bermula dengan RM90, lepas tu jadi VIP hanya dengan berniaga saja. Jualan runcit lah orang cakap kan Ina kan. Nampak dah tu. Okey, bila Ina dah berkenalan dengan Forever ni kan, dengan susah payahnya nak juga jadi VIP, last kali 2 minggu jadi juga VIP tu kan. Apa gerak kerja mula-mula? Bila Ina dah kata tadi, bila dah jadi VIP tu dah tak duduk diam dah membara dah hati ni kan. So apa gerak kerja Ina masa mula-mula lagi? Okay, so Ina share screen ke? Okay, Kak Zu share screen. Okay, so nampak tak slide Ina? Belum lagi kan? Tak keluar lagi. Okay, tak keluar lagi. Okay, so nampak tak kat sini? Nampak tak kat sini apa ni? Ina punya apa? Ina punya kereta. Kereta Viva yang Ina duk nak beli kereta tu kan. Yang nak beli kereta tu. Okay, so kereta ni lah yang apa ni yang kena tarik yang kena tarik yang kawan pinjam tu kena tarik nampak 350 bulan. Aduh. RM350 sebulan. Memang tak mampulah nak bayarkan dulu. So you jangan rasa Ina tak apalah, Ina sekarang dah pakai kereta ni, Ina boleh bisnes besar, Ina boleh tu, Ina boleh cakap, Ina boleh buat tu, Ina boleh buat ni. So jangan fikir macam tu sebab Ina bermula daripada bawah, Ina bermula dari macam ni. Okay, Ina bermula dulu tamak haloba jugalah masa buat sebenarnya mula-mula memang Ina ambil kereta Viva. Lepas tu kalau perasan ni Alza ni masa tu Ina dapat bonus kereta dengan company lama. Okay, mula dapat 1,200. Ina rasa, oi cukup dah ni, boleh dah bayar kereta Alza kan. Ina pun ambil lah satu kereta. Ambil satu kereta ni. Bulan pertama okey, bulan kedua okey, bulan ketiga, bulan keempat tu dah mula tak lepas target. So bila tak lepas tu tak adalah bonus keretanya. Jadi masa tu income dah mula drop. Memang tak ada duit lah nak bayar. Jadi jadi inilah orang kata kereta yang kena tarik juga. Tapi dengan buat Business Forever, bulan pertama ni Ina rasa yang ni dah bulan ketiga Ina buat Forever. So Ina dah boleh ambil balik, boleh bayar dekat bank sikit, 1,000 lebih. Yang Viva ni bayar 1,000 lebih. Yang Alza ni pun sama, 1,000 lebih juga untuk ambil balik kereta. Dan Ina dah mulalah buat bisnes online. Masa tu Ina buat online je. Ina post dekat group, kalau tengok group-group online dekat Facebook tu, adalah Ina selit gambar tak, Ina tak letak gambar produk tapi Ina letak gambar usus kan. Masa tu gambar usus. Takut orang ya. Takutnya usus kotor. Jadi diorang ramai PM Ina apa semua. Masa tu kita seronok sebab apa? Jual dapat cash. Tapi Ina fikir sampai bila Ina nak menjual. Jadi Ina pun tukar balik. Ina cakap saya nak daftar semua orang jadi ahli. Okay, dulu RM90 jadi ahli free aloe vera. Jadi bulan pertama Ina dapat bonus masa tu 400 lebih, RM411. Ina dapat bonus pertama RM411. Lepas tu Ina rasa macam banyak kan, banyak sangat Ina punya bonus 400 lebih tu. Sebab masa bisnes lama dulu nak dapat banyak, okey RM480, RM480 buat sale baru dapat bonus RM24. Wow. Bayangkan nak dapat 400 berapa ribu sale Ina kena buat. Tapi dekat Forever Ina ada satu VIP. Ina pun tak kenal sebenarnya orang tu. Tapi nampak tak orang yang tak kenal kita tu yang masuk VIP dengan kita. VIP dengan Ina. Orang first time masuk VIP dengan Ina pun tak kenal dia. Ina pun tak ingat Ina kenal dekat Facebook ke macam mana. Dia masuk VIP. Ina dapat 288. Lepas tu ada orang masuk ahli beli RTC. Dan Ina ingat 5-6 orang masa tu beli set combo. Ina dapat bonus 400 lebih. So Ina rasa ya Allah banyak sangat 400 lebih tu. Dan bulan kedua Ina mula all out tu Ina target dah 10 VIP.
Sebulan walaupun company ke upline tak letak pun you punya target nak berapa, tapi kita sendiri tahu berapa kita nak. Jadi apa ni, kena ni lah, kena letak target kita nak berapa. So bulan kedua bulan kedua dapat 4,000 lebih. Wow, Masya Ah. Allah. Ina dapat 4,000 lebih sebab apa? Ina dah target nak 10 orang VIP. Nak 10 orang VIP. Itulah Ina cakap bulan kedua 4,000 lebih, bulan ketiga 6,000 lebih. Ina rasa macam tak sangka sangat. Yang Forever boleh bagi banyak macam ni. Dan masa tu Ina cakap bila upline Ina tanya kenapa Ina betul-betul all out nak buat Forever. Memang Ina tak boleh nak beli susu anak. Memang Ina susah, memang Ina ada hutang, memang kereta kena tarik, memang Ina sesak sangat duit masa tu. Tapi Ina cakap Ina kesian tengok mak ayah Ina yang berniaga daripada Ina sekolah dah habis sekolah bekerja, dah kahwin, tetap berniaga. Dan masa tu Ina cakap dengan mak, tak payah berniaga dah. Mak cakap tak boleh ada adik Ina. Adik Ina ada 2 orang lagi yang belajar kan. Tapi Ina cakap Ina percaya dengan rezeki yang ada, yang Allah nak bagi ni. Ina cakap dengan mak, mak kalau dapat 20,000 sebulan mak tak payahlah berniaga dagang pisang. Dia gelak kat Ina, berangan je mu ni. Itu slide Ina 5 cabaran juga. Orang yang pening kita jauhi je, bukan kena jauh tapi tak boleh cerita lebih. Sebab masa permulaan bisnes kan. Yang pertama Ina cakap tadi, orang yang tengah buat MLM, yang orang yang jatuh MLM. Yang ketiga tu family kita. Kan? Orang yang dekat yang kita. Sebab apa? Dia tak tahu apa yang Forever nak bagi. Mak Ina tak tahu. Bila Ina cakap dapat 20,000, dia kata Ina berangan. So kalau orang lain mesti rasa macam down lah, tak ada semangat lah, tak ada support lah. Tapi Ina lagi rasa tercabar. Oh, mak cakap berangan, okey. So Ina cakap, mak nak dapat 20,000 setiap bulan, mak jangan berniaga dah. Tapi Allah tu memang mendengar kan. Dia bagi Ina bulan kelima 20 tak silap Ina 22,000. Income bulan kelima. 20 dapat 22 dapat 22. Ina terus tunjuk dekat mak. Mak tengok ni Ina dapat 20,000 ni. Mak cakap alah bulan ni je. Takut bulan tak dapat. Nampak tak? Ina cakap okey. Bulan depan tu dapat 23. Lepas tu dapat 27. Start daripada tu tak ada dah mak ayah Ina dah tak berniaga. Duduklah dekat rumah. Alhamdulillah. Hai, bestnya. Nampak tak? Daripada apa orang cakap nak beli susu anak sampai impian tu bertukar nak bagi mak ayah berhenti kerja, yang impian yang tertangguh yang dulu tu kan. Ni dapat pula kat sini kali ni. Bulan kelima dah boleh berhentikan mak ayah. Itulah orang kata memang sangat luar biasa sebab Ina cakap betul. Macam Kak Zu tanya gerak kerja Ina buat gerak kerja sama. Ina tahu tahun pertama, tahun kedua, tahun yang sangat struggle yang Ina selalu cakap. Sampai sekarang Ina punya kata-kata semangat dekat Ina punya team pun pahit dulu, manis kemudian. Ramai orang tak tahu apa tu pahit. Okey, setiap orang dia lalui pahit tu. Bila Ina cakap inilah yang Ina cakap pahit dulu. Pahit dulu bila orang yang dekat dengan kita rasa macam tak yakin dengan kita, tak support kita. Lepas tu kita perlu korbankan banyak masa. Kalau contoh kita ada anak, ada orang cakap ada anak tak boleh lah nak keluar, tak boleh COD, anak tak ada orang jaga, tak boleh ni ada. Tak boleh. Sebenarnya itu adalah cabaran. Itulah yang kepahitan yang kita lalu. Bukannya bagi alasan tak boleh sebab anak kecil tak boleh. Ina ada anak kecil sampai sekarang pun ada anak kecil. Itulah pasal. Aduh lah. Rehesa pun ada anak kecil. Nampak tak? Itulah. Ina ada gambar lain ke nak tunjuk gerak kerja Ina yang lain? Ina share. Dah sedap dengar Ina bercakap kan? So ni kalau nampak tak Ina buka terus je. Sekejap. Okay. So ni antara gerak kerja yang Ina buat, tahu tak walaupun Ina dah orang kata walaupun dah sampai ke tahap yang rasa ada orang rasa macam selesa betul tak Kak Zu, dapat 20-30 ribu sebulan kan. Tapi one day kita rasa income kita, walaupun income kita yang banyak tapi ramai lagi yang perlu dibantu. Betul tak? Ina ni gambar ni tahun 2017 tak silap Ina 2017-2018 inilah kerja gerak kerja Ina selalu pergi sharing. Ina buka booth. Okey, Ina buka booth. Ina kalau tengok Ina duduk atas 4x4 Ina ni pun sempat lagi
Tempat lagi Ina duduk naik atas tu, Ina buat coaching dengan Ina punya downline. Okey. Pergi kat kedai makan kalau atas tu makcik tu duk tanya Ina, makcik ni ada sakit-sakit sini. Ina terus je, okey, dah Ina dah start dah. Cakap buat demo kat dia. Okey, terus jadi VIP. Lepas tu Ina buka dekat Majlis Perbandaran Kuantan. Ina ada tanya berapa sewa booth apa semua, Ina ambil. So Ina sendiri yang buka booth, pergi sharing. Okay, Ina bagi tips kat sini, siapa-siapa yang nak buka booth, ramai yang down bila buka booth. Hari ni buka booth, esok dah tak nak buka booth. Sebab apa? Down sebab apa tahu Kak Zu? Sebab tak ada orang nak beli. Sebab tu Ina cakap, niat kita sebelum kita keluar rumah, kita bawa barang niaga kita ni, kita niat aku keluar ni aku nak sharing. Betul. Kalau kita niat kita nak selling, kita tak dapat hasil jualan, kita down, kita rasa sedih. Sebab apa? Tak ada orang nak beli barang kita. Tak ada orang tanya pun apa-apa. Tapi kalau niat kita sharing, okay, bawa je 100 live flyers, okay, habiskan, bagi je. Sekurang-kurangnya hari ni gerak kerja aku dah habiskan 100 live flyers, okay. Masa nak buka booth ni, tak ada ni. Ini Ina buka 7 hari tau. Ini gambar hari yang ke-6, hari yang ke-7. Baru dia orang datang balik. Staff-staff MPK kat atas turun. Beli dengan Ina. Ada yang akak ni siap cakap Ina jual mahal lah apa semua. Ina pun tunjuk gambar dia. Akak tengok ni orang beli dekat luar sana. Sampai-sampai dah berketul apa semua. Terus dia pun jual ahli lama-lama jadi VIP. Dah guna produk sendiri. Yang kat bawah tu selalu servis penapis air kat rumah Ina pun cakap dia lagilah Kak Zu 2 tahun lebih dia servis penapis air kat rumah Ina selalu tak ada. Dia selalu borak dengan mak Ina, anak makcik ni kerja apa, nampak macam ni, dan dia cakap nak jumpalah sekali dengan anak makcik. Sekali dia datang rumah Ina dengan pakai t-shirtnya pakai gini, dia pun tanya, makcik mana? Ni siapa? Dia tanya lah. So start pada tu Ina pun share-share. Dia rasa macam betul ke? Nampak macam dah berjaya tapi macam ni. So kita dekat Forever tak ada macam, Ina tak jumpa macam company lain lah. Orang kata nak kena bergaya apa tak. Okay, kalau siapa-siapa jumpa keluar, Ina kat luar pun macam tak percaya je kan. Okay, so inilah Ina punya gerak kerja yang Ina buat sampailah sampailah sekarang pun Ina ada kadang-kadang bagi flyers dekat orang, so standby, bawa flyers pergi mana-mana pun, ataupun name card tu jangan tinggal, name card sekarang lagi lah kan, mana-mana pun orang tanya, Kak bisnes apa? Ina pernah pergi pasar raya, Ina beli barang untuk ni lah barang kat rumah, anak-anak nak makan, nak minum tu, nak minum. Okay, nak bawa satu troli, dia pun tanya, Kak ni untuk sebulan ke? Dia cakap tak tahu, kadang tak sampai pun sebulan. Ya Allah Kak, banyaknya. Ina pun terus, ni business card. Ni business card, kod lah nak berniaga, boleh WhatsApp Kak. So business card jangan tinggal, mesti kena ada selalu. Kat mana-mana pun. Ina pernah dekat tol. Okay, nak pergi KL, dekat tol tu dulu-dulu kan selalu jumpa orang tol kan, nak apa ke semua kan, selit terus, ni business card saya tau, mana tahu nak tambah-tambah business ke, nak cari business ke, boleh contact saya. So ini adalah tips yang banyak tips tu buat tau. Mesti ni tak rasa macam order banyak business card tapi tak guna. Kenapa tak tahu nak bagi kat siapa? Sebenarnya mana-mana pun kita boleh bagi. Kita pergi pasar raya, pergi mall, beli baju, masuk butik baju ke, pergi dekat Padini ke, sebutlah Padini ke apa, BO ke mana kan, kita beli baju pun bagi je, tak salah pun kalau kita nak bagi kan. Bagi ni bisnes kat akak tau, kod-kod lah, nak cari bisnes ke, nak try produk ke, ni akak punya name card. Tu adalah tips yang jangan ni musim pandemik. Okay, ni musim pandemik, nak buka booth tu boleh, cuma jaga SOP lah, sebab Ina pun baru tengok Facebook tadi, CBM Najah pun masih buka booth, income dekat 6 angka sebulan tau. Okay, dekat 6 angka, bukannya dekat 5 angka, dekat 6 angka sebulan buka booth lagi. Dengan mak ayah, mak abah dia pun ada sekali support. Nampak tak kat situ? Bukan sebab duit. Sebenarnya ada orang tanya, tak cukup lagi ke CBM ni buka booth? Bukan sebab duit. Tapi ya Allah, ramai lagi tak tahu pasal Forever. You cuba buka booth, you boleh tengok ramai lagi tak tahu pasal Forever. Diorang cuma tahu botol kuning. Tapi diorang tak tahu Forever. Sebut Forever tak tahu. Sebut botol kuning, oh mak ayah pernah minum dulu. Tok nenek pernah minum. Moyang pernah minum dulu kan. Tapi tak tahu nak cari kat mana. Okay. So ini adalah peluang yang ada untuk kita
buat besarkan bisnes kita, lebarkan. Tengok center-center tutup banyak sekarang kan. Ramai bagi alasan, ramai rasa mengadu, alah tak best lah center tutup banyak. Sebenarnya Ina cakap apa? Lagi bagus sebab apa? Orang ramai lagi nak tahu pasal Forever. Dan Ina cakap baru ni Ina bagi talk dekat Terengganu. Ina ada buat road tour Terengganu kan. Ina cakap dia, tahu tak kenapa center Terengganu tutup? Lepas tu Ina gelak-gelak Ina cakap sebab orang Terengganu tak nak buat bisnes. Ina cakap gitu. Ke nak Ina pindah kat Terengganu pula? Dia orang cakap jangan. So itulah orang kata kenapa kita anggap je benda yang cabaran kat depan kita tu cabaran yang orang kata yang bagus, yang kita rasa kita boleh je lalui cabaran tu. Tak ada alasan. Jangan jadikan center tutup susahlah nak buat bisnes, nak beli barang tak boleh. No. Okay, kita ada apps lagi senang, lagi cepat. Okay, lagi cepat boleh buat bisnes. Okay. Yes. Ni pun sama. Ni pun gambar yang sama. Buka booth, buat demo. Buat demo dekat Hello Party dekat sekolah ke apa tu Ina? Dekat sekolah ke apa Hello Party tu? Ni cikgu-cikgu ramai tahu cikgu-cikgu nak cari part time. Semalam pun Nina buat upline day Nina pun cikgu daripada pentas guru ke pentas dunia dah CBM pun part time lagi. Part time lagi dekat Forever. Okay, siang jadi cikgu, malam jadi coach. Okay. So ramai sekarang cikgu-cikgu pun nak cari income, extra income. So ni adalah gerak kerja yang memang kena buat. Okay. Nampak tak? Oi, dahsyat dapat tips banyak dah tadi. Buka booth jangan duk fikir nak pergi menjual je. Fikir kita nak share. Apa itu Forever, apa produk Forever, semua tu kita nak share dengan orang. Flyers jangan lupa bagi, ada target pula tu Ina bagi 100, hari ni 100. Kalau dah 7 hari dah 700. Lantaklah siapa yang kita bagikan, dia nak buang ke, dia nak apa ke, itu dia punya pasal. Janji kita dah sebarkan. Kalau Kak Zul tahu kan, Ina buka booth kan. Lepas 2 bulan Ina dapat WhatsApp daripada orang ni kan, laki lah. Dia cakap nak order artik sim 4 botol. Ina cakap mai datang dari mana artik sim 4 botol. Dia pun bagi location. Dia bagi location kat Ina tu. Ina ni rasa macam macam dekat je dengan rumah FBO juga, dengan rumah CBM. Jarak 4 biji dengan rumah CBM Cikgu Ayu. Lepas tu kan dia cakap kan dah ulang Cikgu Ayu. Dia cakap itu. Lepas tu nampak dia. Cik mana dapat nombor telefon saya? Dia pun buka kereta, dia pun ambil flyer Sina yang dah berlipat-lipat. Dia cakap, ingat lagi tak saya yang conteng harga, yang tanya awak harga ni berapa? Oh, ingat flyer Sina. Dia ambil dekat MPK masa tu. Lepas tu Ina cakap, lama tu. Dia cakap, cik tak perasan ke depan tu pun kawan saya jual aloe vera. Oh, tak perasan pula dia kata. Sebab terus kontak nombor ni. So kat situ kita cakap, bukannya kita bagi flyers orang terus beli. Okay, kita kena ada yang sebulan baru datang, 2 bulan baru dia kontak kita. So kita kena bersangka baik je, bagi je flyers tu. Aduh, banyak tips tu. You all tengok tu. Bagi flyers lah. Flyers ada tak? Kalau tak ada, minta dekat upline. Minta kat upline cepat-cepat. Esok kita ada flyers ramai-ramai. 1 hari 100. Okey. Mungkin dia tak datang esok lusa, dia akan datang tahun depan. Itu yang lahirnya CBM level 2 apa semua tu kan. Okey. So Ina, nampak tak gerak kerja permulaan dia daripada kereta Viva, beli balik tu dengan duit Forever, dapat balik ambil kereta-kereta tu kan, yang mesti kawan Ina yang masa kena tarik kereta tu dia pun cakap, kau dah ambil balik kereta kau kan. Ina tak rasa macam kena ambil ni kereta ni. Banyak kenangan. So kereta Alza tu pun adik Ina pakai, Ina bagi adik. Masya Allah. So hebat sangat-sangat So kita marketing tools upline dah sediakan. So gunakan baik-baik. Apa yang Ina dah bagi tahu tadi, tips-tips dia, jangan name card semua tu bagi je, pergi kedai bagi je. Orang tu nak simpan ke, orang tu nak letak tepi ke, lantaklah dia. Nanti satu hari nanti macam yang nak 4 artik C tu lah kan. Buka booth yang melipat-lipat dah dia punya flyers tu, boleh pula call Ina. Okay. So kita tengok Ina, macam Ina ada kekuatan offline juga, and then online tu dari segi Ina buat iklan-iklan, letak usus kotor kan. Dia punya tips daripada Ina ni yang Kak Zul dapat, letak bagi orang takut. Usus kotor lah apalah kan. Okey, menakutkan orang. Momok-momok kata CBM Siti Rafidah sebelum ni kan. Momok-momokkan orang.
Okay, so kekuatan Ina tu memang offline tu memang power sangat-sangat. And then after that, bila 2020 ni beredar ke zaman pandemik, memang kita boleh online, tapi ini langsung tak boleh bergerak. Itu masalah kan. Kita dah fikir, alamak, macam mana terdetik masa tu perasaan Ina bila pandemik tak boleh bergerak, dan apa yang membuatkan pada tahun tu juga Ina capai CBM level 2. Okay. So sebenarnya kan masa mula-mula pandemik tu Ina dah cakap dengan husband Ina, macam mana Abi, kita ni setiap minggu mesti outstation, mesti kita keluar. Terengganu, Penang lah, pergi KL, pergi macam-macam negeri, Melaka lah pergi kan. Sebab apa? Nak develop team apa semua. Tiba-tiba pandemik, kita nak buat apa tapi masa tu memang stuck jugalah Kak Zu. Sebab apa? Dia orang semua rasa macam sejuk kan, dengan fikir tak boleh keluar dengan pandemiknya, dengan virusnya. Kita rasa macam mula-mula rasa macam mana nak buat. Masa tu dah mula down. Okay, tapi kita kan ada mentor. Yes. Kita ada mentor. So kita orang semua pakat-pakat, leader-leader semua cakaplah dengan Sifu apa nak kena buat apa semua. So hasil daripada idea-idea, hasil daripada perbincangan setiap orang leader, Kak Miza apa semua kan. Kak Miza kan pakar online marketing. So dia bab-bab online ni lah dia terror kan, dia expert. So sebab tu kita kena ada teamwork. Bila ada teamwork tu semua bagi-bagi idea apa semua. Okay, makanya first time buat kelas guna Zoom. Okay, Sifu buat tak silap Ina CBM Cikgu Ayu yang jadi speaker masa tu. Kan jadi speaker dia dengan gambar penumbuk dia macam ni tu. Kan. Gambar mahal tu, gambar penumbuk tu kan. Jadi start daripada tu lah bermula kita rasa macam naik sikit. Rasa macam aura tu pun naik. Dan Ina mula belajar buat online ni macam mana. Masa tu tak ada Zoom. Godek. Zoom ni boleh guna 45 minit kalau percuma. Masa tu rasa nak beli ke tak nak beli, tapi tak pandai masa tu. So, bila HQ dah HQ pula dah. Bila Sifu dah buat jadual orang ni kan bagi talk apa semua guna Zoom. Daripada situlah start belajar tau Kak Zu. Buat kelas buat orang kata inilah personal coaching pun guna Zoom. Dan lama-lama rasa macam mudah pula guna Zoom ni. Kita tak payah jumpa orang, jimat masa kan. Jimat masa, jimat minyak kereta. Jimat banyak lah orang kata kan, jumpa orang melalui Zoom ni. So lama-lama tu Ina rasa macam tak menjadi masalah bila kita guna online. Kita guna online. So ni antara gerak kerja online yang Ina buat. Nampak tu. Ini yang mengagumkan tu dengan baby duduk atas river tu Ina. Aduh lah. So ni masa ni merah lagi babynya. Ina dalam pantang masa ni. Tahun ni so benda ni yang Ina selalu buat. Dan Ina nak bagi tips lagi. Okay, siapa-siapa yang dapat PM WhatsApp daripada orang yang kita tak kenal, yang jauh daripada kita ni, macam mana nak jumpa. Ramai orang kata Ina orang ni duduk dekat KL, nak tahu pasal bisnes. Habis takkan Ina nak kena pergi KL nak cerita pasal bisnes, betul tak? So Ina pun cakap semua orang kena belajar pakai Zoom. Semua orang tak terkecuali mesti kena belajar pakai Zoom. Walaupun you tak ada beli Zoom, okay, Zoom tu ada yang free. Okay, kalau you one to one, lama boleh cakap lebih pada 45 minit. Tapi kalau ramai-ramai tak boleh, dia bagi 45 minit je. So Ina start buat one to one. Maksudnya orang mesej Ina, Kak nak tahu pasal bisnes lama tengok akak dah. So Ina terus cakap, boleh tak kita jumpa? Nak jumpa? Dia terkejut. Kita jumpa dekat Zoom. Nanti akak bagi link. Awak klik je link tu, nanti akak present apa yang bestnya dekat Forever. Tak apa, tak join pun tak apa. Ina memang selalu cakap awal macam tu. Sebab ramai orang yang tak nak jumpa kita sebab takut kena join. Okay, kita tak nak lah takut dia rasa macam kena join ke ni, kalau jumpa akak ni kena join ke. So Ina terus cakap dia, awak dengar dulu apa yang best Forever ni, lepas tu baru decide you nak join ke tak. So Ina dah start lah buat orang kata one to one macam tu. Kalau tengok setiap hari Khamis, kadang-kadang hari Isnin, Ina ada buat kelas Zoom lah. So pakat-pakat dengan leader, Ina train untuk leader-leader bercakap juga. Sebab Ina dulu takut Kak Zu, Ina takut tanya Datuk lah, ataupun tanyalah senior-senior Ina dulu kan. Sean ke, Olive, Abang Lo, Richard tu semua.
Asal pegang mic je Ina nangis. Asal pegang mic je Ina nangis. Sebab Ina tak ada keyakinan diri untuk Ina bercakap. Tapi Sifu cakap, Ina, kalau you mic pun you tak boleh pegang, macam mana you nak pegang mic dekat pentas dunia? Cabaran tu. So betul lah Ina rasa. Sebab masa tahun 2018 Ina kena naik pentas, pegang mic dan laungkan I'm Ina, I'm from Malaysia. Masya Allah. Memang tu bergema. Ina cakap I'm from Malaysia. Ya Allah, masa tu rasa walaupun mic tu tinggi pada Ina kan. Dia jenjik je Ina nak cakap. Dia jenjik je nak cakap. Tapi rasa macam sebab tu Sifu cakap mesti kena berani pegang mic. So daripada situ Ina train. Contoh dulu pun kita bermula pada zero. CBMI dulu pun tak boleh nak cakap boleh ke Kak Ina nak cakap apa, tapi kita pernah rasa tak boleh, so kita faham apa perasaan dia, tapi Ina selalu cakap buat je, buat dulu, try dulu, buat dalam grup kecil-kecil 2-3 orang, makin lama makin besar, dan sekarang Ain dah jadi speaker BOI. Okay? Dah jadi speaker BOI. Sebab apa? Kita train daripada kecil, so kita bagi dekat besar pula. Tengok macam mana. So ni adalah antara gerak kerja walaupun offline. Ni masa ni Ina dalam pantang. Masa ni tak boleh cakap banyak. Cakap je semput. Tapi memang inilah orang kata antara benda yang kita kena buat supaya diri kita pun, mental kita pun tak down. Jangan ingat leader tak down, leader pun ada, manusia biasa, ada juga rasa macam tu, tapi kita kena buat juga. Sebab kita yang kena show kita punya energy kan Ina kan. Kalau kita tak ada energy, macam mana team nak ada energy kan. Kalau sedih ke rasa macam-macam pun cakap dengan husband je. Macam ni, tapi bila duduk depan laptop segar. Okey. Nampak tak, walaupun orang kata apa dah biasa dengan offline, tapi online ni terpaksalah juga. Walaupun menangis pegang mic, tapi 2018 dapat melaungkan I'm Ina, I'm from Malaysia tu. Itu memang kenangan yang paling hebat sekali lah. Okey. So, kalau kita tengok kat sini, Ina dah bagi hint-hint dah nak tunjuk apa dia nak tunjuk lepas ni. Okey. Dia tak share. Kenapa? Okey. Tak apa. Nampak tak? Tadi RPCM Ina dah share dengan kita, kalau dapat PM atau WhatsApp tu, boleh je daripada orang tak kenal. Kita zoom je sampai orang terkejut. Nak jumpa saya? Dah lah tak boleh nak berjalan tapi nak jumpa saya kan. Kita gunakan platform Zoom ni dengan sebaik mungkin. Kalau siapa yang tak ada nak bayar-bayar tu, kata RPCM Ina, kalau setakat one to one boleh je lebih 45 minit. So untuk orang-orang baru tak ada masalah pun. Jangan bagi alasan tak boleh jumpa semua-semua ni, okey? Bayangkan daripada tak tahu apa-apa tentang Zoom dah jadi hebat dah sekarang. Dia tekan sana, dia tekan sini, semua dia boleh dah semua. Okey. Okey. Seterusnya kita nak tengoklah pula kan. Tapi tadi Ina cakap dengan Kak Zu, saya letak yang income tu last sikit. Itu kena suspend untuk semua kan. Tapi kita dalam banyak-banyak dalam of course lah, Business Forever ni yang membuatkan Ina dapat balik kereta kegemaran Ina, kereta kesukaan Ina, dapat beli balik masa mak dengan ayah daripada bekerja buat goreng pisang dan duduk di rumah saja. Dan kini kita nak tahulah berapa income dan berapa aset. Tapi Kak Zu rasa Ina akan share dulu aset yang dia ada di Forever ni, yang mana dia dapat daripada insentif-insentif yang ada di Forever juga. Okey Ina, cuba share sikit, nak bakar lagi semua ni. Bagi api sikit ni, korang kalau rasa bersemangat ni, bagi api sikit nak tengok apa aset yang ada dekat Ina. Dekat RPCM Ina ni. Okey, yes katanya. Okey Ina. Ni orang kata Ina share ni, jap. Okay, Ina share ni memang tak ada niat pun nak tunjuk ke tak, okay. Yes. Untuk nak bagi inspirasi kepada ramai orang kat luar sana, especially macam mak-mak kan, ibu-ibu susu rumah kan. Yes. Memang tak ada niat langsung Ina nak tunjuk apa yang Ina ada tak. Tapi benda ni sekadar orang kata bagi semangat, sebab Ina tahu bila kita bila kita share benda ni, orang lain boleh jadi inspirasi, rasa macam aku nak capai juga. Macam Ina dululah, bila Ina mula-mula join Forever kan, Ina nampak club 9333, Ina nampak Cikgu Ayu ni
Nombor kereta dia 933. Okey, leader-leader kita ramai 933. Naknya lah masuk kelab 933. Tak buku GEP, tengok gambar-gambar, satu hari nanti aku nak gambar aku ada dekat sini. Itu yang benda yang kita rasa teruja. Yes. Bukannya kita orang kata terlalu taksub sangat ke? Tak, sebenarnya tak. Sebenarnya sebab sistem 933 ni kita ada kelab member yang mana ramai orang kan. Rasa macam satu hari nanti nak masuk, nak join the club ni. Yes, So yes. ni Ina share. Okay. So ni Ina share sikit masa macam orang tahulah Ina buat forever sebenarnya impian, semua orang ada impian, tapi sebenarnya Ina serius Ina cakap tak ada pun Ina terfikir lagi nak rumah besar ke, kereta mewah ke, tak. Sebab apa, Ina cuma rasa asal dapat ambil kereta balik, settle hutang ke, okay, mak ayah Ina pun tak berniaga lagi, orang kata tak ada serabut kepala. Okay, tak nak serabut kepala. Tapi bila kita rasa nak 1,200 je tapi forever bagi banyak. Okay. Tahun pertama tu terus Ina bulan ke-5 Ina settle level 1. Bulan ke-6 level 2. Bulan ke-9 level 3. Okay. Memang dalam masa setahun memang Ina all out gila-gila. Bina team. Okay, so capai CBN level 3, F2D level 3. Masa tu tak silap Ina 5 orang je dekat Malaysia ni F2D level 3. So 4 orang tu memang ada BBK Club. Ada ambil kereta tapi Ina tak ambil masa tu. Ina rasa macam tak perlu kot lagi sebab Ina rasa macam Ina nak settle dulu mana yang perlu settle. Nak bayar kereta, kalau boleh nak bayar habis semua. Ina tak nak ada hutang kan. Lepas tu Sifu cakap Ina kecil, Sifu kan biasa bakar kan. Ina kecil, you pening ada wang ke? Dia tanya Ina. So Ina pun cakap, Sifu Ina nak ambil kereta. Tapi Ina tak tahu nak ambil kereta apa. Ina cakap tu. Tapi masa tu rasa macam tak beria sangat lah nak ambil. So masa Ina jalan-jalan dengan husband kat mall, Ina nampak kereta 4x4. So Ina pun tak fikir panjang. Ina cakap, okey lah kita ambil kereta ni lah. So 3 hari macam tu settle urusan, ambil kereta 4x4. Masa tu ya Allah, nak ambil kereta 4x4 pun tak ada orang nak layan Ina tau. Ina pergi dekat showroom dekat ruang lega bawah tu kan. Dia buat showroom kat bawah tu. Ina semua tengok je dah. Dengan kita orang ni biasa kan, macam dah kita orang asal daripada susah kan. Tak adalah sebab ada duit banyak nak kena bergaya, tak. Tapi memang macam itulah kita orang kan. Keluar dengan suami pakai slippernya, dengan Ina pakai slippernya. Jadi macam dia orang pandang macam tu je. Sampailah ada seorang Chinese ni, dia datang kat Ina, dia tanya, kakak mau cari kereta apa? So Ina pun terus tak banyak cakap. Submit dokumen kat dia. Rezeki dia lah dapat Ina beli kereta. Sifu terkejut. Sifu cakap, ayah, you kecil macam mana you pandu kereta besar? Ini lori, macam mana you boleh pandu? So Ina cakap, Sifu Ina suka buka booth. Lepas tu Ina nak packing barang banyak. So dalam Navara ni semua ada. Ina cakap, rack ada, kertas poh laju, plastik poh laju, selotip semua ada Ina macam tu. So siapa-siapa nak order barang, Ina duduk kat depan pos laju, Ina duduk dalam tu, Ina packing, terus Ina pergi hantar. Masa tu Sifu pun gelak je lah. Tapi Ina fikir Ina terbakar bila ada success day. Dia orang dah mula ambil itulah, ambil insentif apa semua. Ina rasa macam yang orang ni ambil kereta, orang ni ambil, Ina rasa nak jugalah. Lepas 4 bulan tu Ina ambil A45. Masa tu pun sama, Ina pun mengadu lagi dengan Sifu. Ina pergi BMW showroom tapi orang tu tak layan Ina. Ina pegang je dia lap kereta. Aduh. Kenapa sampai macam tu? Lepas tu Sifu pun cakap, kebetulan pergi Mega Mall masa tu Sifu ada. Sifu pun cakap dengan salesman tu, ya ini deposit dia mau bayar ni 1 bulan gaji dia pun boleh bayar deposit. Sampai sekarang lah salesman tu hantar kereta sampai sekarang tau kat Zoo WhatsApp. Berminat dengan BMW tapi Ina memang tak tu, rasa macam ya Allah, nak beli kereta susah kan. Jadi Ina pergi KL, Ina ambil kereta ni pun Ina tak tahu kereta apa. Ina rasa kereta ni kecil dan Ina rasa selesa Ina nak bawa. Masa tu Ina cakap okey lah nak kereta ni. Masa tu tak tahu tau Kak Zu nak beli kereta yang mahal-mahal ni kan. So Ina pun submit dokumen apa semua, excited sebab apa? Kata nak guna tabung kereta F2D level 3 kan. Masa sign agreement tu Ina tanya orang bank,
berapa sebulan? You tak tahu ke kereta ni berapa sebulan masa beli? Oh Ina cakap lupa nak tanya. Lepas tu dia cakap sebulan 3,200. So Ina cakap oh tak apalah company bayar. Masa tu lah dia Hmm. pun tanya, you buat bisnes apa I dah Wah. 14 tahun ni kerja dekat bank ni. Uh-uh. Pelik tengok. So daripada situ Ina pun sharing juga. Tapi orang tu masuk VIP tak berniaga lah, cuma guna produk. So inilah kereta kedua lah Ina ambil. So setelah 5 tahun setelah 5 tahun Ina pun Ina ada ambil dulu Ina ambil Velfire kan. Lepas tu dah tolak Velfire, yang tu pun yang Ina punya downline punya ambil. Lepas tu dah rasa macam okey. So Ina ambil upgrade kepada Alphard ni sebab selesa untuk anak-anak. Upgrade. UUM 933 ni adalah nombor universiti. Kenapa tu ada UUM tu Ina? Asalnya Sifu lah buat UTM. Dia ambil UTM. Ina cakap Sifu, UTM ni kereta apa? Rahsia dia cakap. Tak ada kereta lagi. Rahsia tak boleh bagi tahu dia cakap. Lepas tu masa tu Ina dengan rasa Cikgu Ayu duduk kat atas. Sifu, Cikgu Ayu tanya, Sifu UKM ada UKM? Sifu pun cek. Ada UKM. Sekarang ada UUM dia cakap itu. Masa tu Ina dah ada kereta tapi tak ada nombor. Sifu Ina nak UUM. Nampak tak? Ina SPM je belajar. Ina cakap dengan Sifu Ina tak masuk you, boleh ke pakai UUM? Sifu cakap ayah, you boleh bagi sumbangan kepada universiti. So Ina beli nombor ni. Duit tu walaupun jumlah yang banyak kan, tapi kita bagi sumbangan kepada universiti tu. So dapat UUM 933 ni memang family car untuk anak-anak, mak ayah bawa dia berjalan outstation semua. Ina memang bawa dia orang semua, angkut semua. Bawa pergilah. Ina nak pergi mana-mana, balik Kelantan ke pergi Terengganu, memang bawa kereta ni. Aduh, bestnya dah lah dapat pakai kereta mewah. Dapat pula bagi sumbangan dekat universiti tu. Orang kata apa, bukan sekadar kita pakai tu untuk diri sendiri, tapi kita beli nombor tu pula untuk bantu orang lain kan. Ini memang dahsyat lah. Memang salute lah Sifu yang start buat ada dana ni. So semua leader dah ikut je kan. So kita nak tengok lagi lah apa universiti pula lepas ni yang keluar kan Ina kan. Ada lagi ke Ina? Ada lagi ke ni? Ni nombor Ina, nombor Sifu kata Ina nak sulung. Anak sulung. Anak sulung plate universiti ni sebab apa Sifu yang ambil dulu UTM. Yes. Sifu tak ambil kereta lagi. So Ina ambil tapi Ina ada kereta. So Sifu cakap selepas setahun Ina ambil ni, yelah Ina dah ada kereta yang Ina rasa kejap. Apa ni? Ina dah ada kereta. Ina dah ada kereta yang Ina nak family car pun ada. Yes. So alhamdulillah kereta ni sebenarnya Ina pun tak jangka sebab 2 tahun lepas Ina ada mesej assessment tu. Ina tanya pasal kereta tapi Ina rasa macam kereta ni mahal sangat. Ina rasa macam tak tahulah, memanglah boleh nak ni ambil tapi Ina rasa macam mahal sangat. So orang kata rezeki tu tahun ni Ina boleh bagi hadiah anniversary untuk anniversary kita orang. Ina bagi hadiah dekat husband Ina. Mustang ni yang bestnya Ina cakap pilihlah nak CC mana pun. Wow, pilih nak CC mana sama macam CC forever pula lah. Sebab 5,000 cc kita bagi dia 5,000 cc punya. Alhamdulillah orang kata flat kebetulan, memang Ina cakap kebetulan. Ina cakap dengan Sifu, Ina nak UM. Sifu cakap, ayah Ina UM ramai sangat leader nak UM. Ramai yang nak nombor UM ni. Dia cakap itu. Kalau Ina nak, Ina beli sendiri. Sifu cakap sebabnya ramai, memang Sifu cakap ramai leader tanya pasal UM ni. So Ina pun buka website dia, Ina pun belilah. Nombor ni memang tak pernah fikirlah Ina boleh beli nombor lagi mahal pada UUM lagi kan. Tapi Ina cakap okey lah sebab nombor sama lebih kurang UUM. So Ina pun hadiahkan husband Ina Mustang ni. So nampak Cik Hijau sebelah tu, yang Cik Kuning tak nampak kan. GLT Hamizah punya nampak. So forever dah ada club Mustang 9333. Semua join club Mustang. Jom naik kuda. Benda ni bukannya orang kata kita orang kata macam mana nak cakap lah. Dulu Ina tanya kenapa leader-leader ni suka tukar-tukar kereta, tambah-tambah kereta. So Sifu cakap, oh ini toys. Dia cakap, toys? Toys? Dia cakap,
cakap, toys, mainan. Sebab apa? Memang Forever ada bagi bonus kereta. Okay, tapi Yes. kalau kita dah kata capai satu tahap tu yang kita rasa kita boleh lah, kita boleh ambil, boleh kita ambil. Sebab Ina pun fikir dah lama dah rasa macam nak beli tapi rasa macam tak boleh, tak boleh. Ina pun tak tahu kenapa Ina rasa tak boleh. Tapi one day tu Ina rasa macam tak salah kita bagi sebab kalau tanpa izin dia, restu dia pun Ina tak sampai ke tahap ni kan. So Ina pun hadiahkanlah suami Ina ni kereta idaman. Dan dia pun masih lagi bekerja. Dia masih lagi bekerja. Ramai orang tanya kenapa income dah banyak ni, kenapa suami tak berhenti. Dah Ina bagi tahu dah minta beberapa kali untuk berhenti, tapi dia cakap dengan Ina, ingat kerja pasar raya ke boleh berhenti? Hari ni tulis surat esok berhenti. Dia kata so tak boleh. Sebab Ina pun tak tahu sebab-sebab dia, so tak boleh berhenti. So kita hormatlah dengan pekerjaan dia, tapi Ina rasa happy sangat sebab setelah hampir 9 tahun Ina tak duduk dengan dia, Ina PJJ dengan dia. Daripada 3 tahun dia duduk 3 tahun dia duduk kat Sarawak. Kenapa? Cakap sedih kan. Gelak lah. Okay. Hampir 9 tahun tau. 3 tahun dia duduk kat Sarawak. Lepas tu dia dapat posting duduk kat Port Dickson 3 tahun. Dah 6 tahun. Lepas tu ingat dapat duduk kat Kuantan. Duduk pula pergi duduk Ipoh dekat setahun. Dan posting dekat Muazzam. Walaupun dalam Pahang tapi jauh jugalah kan. Tak duduk sama. Ya. Okay, dan orang kata rezeki pandemik. Pandemik ni ngam-ngam dia dapat posting duduk kat Kuantan, duduk dengan Ina. Alhamdulillah. Ya Allah, setelah hampir 9 tahun baru Ina rasa ini punya nikmat duduk rumah tangga. Kan, duduk sama-sama. So sekarang baru tahu okay, apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. So benda ni yang rasa kita lalu pahit dulu. Pahit. Allah nak bagi manis sekarang. So jangan bagi alasan itu tak boleh, suami jauh, suami tak boleh nak drive. Kita semua boleh. Kita kena nekat. Ina pernah pregnant 6 bulan, anak nombor 3 kan. Ina mula-mula Ina buat Forever tahun 2015. Ina pregnant 2016. Okay, Ina pregnant 6 bulan, Ina cakap dengan suami Ina nak pergi Ipoh, nak jumpa orang. Dia cakap pergi lah. Dia bagi izin Ina pergi. Tapi Ina cakap aku nak pergi siapa? Tapi Ina sendiri drive. Ina drive sendiri. Ina bawa kereta pergi sampai ke Ipoh. Jumpa orang apa semua sampai Ina cakap dengan anak duduk baik-baik, mami nak drive ni apa semua. So tak ada alasan. Kita je yang cipta alasan macam-macam. Okay, kalau nak cakap pasal susahnya, orang nampak kita senang sekarang tapi orang tak nampak kita susah dulu macam mana. Okay, dan pencetus Mustang ni mestilah tak lain tak bukan CBM Siti Rafidah kan. Dulu Ina rasa macam tak boleh, tapi bila dah ada geng ni dia lain macam sikit. So nanti next banyak lagi yang keluar putih, merah ada, kuning ada 2 biji dah kan. Okay. So nampak ni tak semua siapa geng-geng 93. Ada yang dah cakap ni, nanti saya pun nak join juga CBM Ina punya Club Mustang. Nampak tak? Kita punya pencetus Club Mustang dah bercakap. Club Mustang 9333 Elite Car Forever, CBM Siti Rafidah. Siapa lagi? Banyak. Salute you dia. Amboi. Okey, nampak tak? Daripada beli kereta sendiri, beli kereta untuk family dan sekarang beli kereta untuk husbandnya. Hadiah anniversary. Engkau anniversary kau naik kuda. Kak Zul tahu kalau ayah Ina ni bawa ni, dia dah lah tekannya laju. Nanti kan Ina dah buat live tau, semua orang gelak. Apa? Tekannya laju Ina cakap itu. Ina dah kecil pun dah. Ayah slow sikit. Tapi yelah kita bagi pula, ayah pula dapat rasa kan. Bawa kereta gapo ni lajunya kan. So kata yang Forever kan macam-macam. Bukannya ambil masa setahun 2 tapi Ina dah hampir 7 tahun dekat Forever. Okay, 2 tahun ni lah. 2 tahun pandemik ni lah. Nampak tak? 2 tahun pandemik ni lah Ina dapat rasa kemuncak dia. Kemuncak dia bagi sama-sama kongsi. Kongsi apa yang kita rasa ni. Sama-sama kongsi. Okay. Nampak tak? Oi, memang dahsyat lah. Ayah pun naik kan? Bagi rasa juga kan? Ayah pun naik. Okay. Ini Ina kalau kata ada 7.5 cc ni ambil 7.5 lah kot kan? Terus shoot GLT. Okey. Pengalaman yang kita rasa boleh ke kan? Kita rasa macam
bukan kita je rasa benda yang kita nak, kita rasa bukan untuk kita, bukan. Tapi untuk semua. Kita boleh Yes. bagi yang lain pun rasa. Walaupun adik-beradik Ina, seorang pun tak join Ina buat forever. Seorang pun tak join tau. Seorang pun tak join Ina buat forever. Tapi Ina tak pernah rasa macam kecil hati ke tak. Tapi Ina rasa dalam rezeki tu ada rezeki diorang. Yes, betul. Sama adik Ina yang bongsu tu pun sama dah ikut jejak Ina tau. Dia belajar, lepas tu dah macam dah tak ada mood nak belajar apa semua. Okay, dia minat dengan kosmetik. Ina cakap, okay ni duit forever, ambil. Buka kedai kosmetik. Tiap-tiap bulan dia dah pandai dah. Okay, bayar balik kat Ina. So kita rasa macam makin lama makin maju. Walaupun Ina bisnes yang berbeza dengan dia, Yes. tapi banyak tips yang dia datang rumah Kak Nah, macam mana nak uruskan duit ni, macam mana kita nak tahu untung, macam mana nak tahu rugi. So benda tu pun banyak benda kita boleh ajar walaupun bisnes yang berbeza. Betul. Banyak ni kita belajar malam ni. Daripada apa ni, ketabahan hati lah, rendah aja, semua kita belajar malam ni Okey. So ni ajak Ina nak tunjuk video. ni yang kita nak tengok ni. Accept juga ni pun. Okey, jom ramai-ramai tengok video ni. Dalam banyak-banyak. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Okay, so mana? Okay. So ni yang kata dalam banyak-banyak, dalam banyak-banyak benda yang Ina beli. Walaupun orang cakap, Ina ada tanya, Ina tengok dia kan, ayah, kereta apa yang dia suka. Lepas tu dia cakap, ayah ada nampak kereta kat depan rumah Ina masa tu, kereta tu warna merah tau. Comel lah kereta tu, dia cakap. Lepas tu Ina pun kata, kereta apa? Kereta kat depan tu. Lepas tu Ina pun intai-intai, oh kereta Activa ni. Masa ni kereta ni baru keluar tau Kak. Memang tak ada. Kat kedai pun tak ada. Ina cakap mana Ina nak cari. Lepas tu lama-lama dia asyik tengok. Oh lawa. Ina tak boleh tau. Kadang-kadang benda yang dia orang tak minta. Tapi bila dia orang sebut tu, Ina rasa macam Ina ni nak tidur pun tak lena tau Kak Zu. Lepas tu Ina pun cuba cari. Ina buka Facebook, Ina tengok Activa ready stock masa tu kan. Ina tengok banyak kedai yang tak ada ready stock. Okay, sampailah satu kedai tu dekat KL. Kak Shah Alam dia ada ready stock. Dia cakap ada warna ni je. Ina cakap Ina tak kisah warna apa. Ina nak kereta ni. Ina cakap tu. So dalam masa seminggu jugalah Ina buat urusan. Tapi Ina memang tak tenang, rasa macam yelah masa tu pandemik, masa tu kan COVID tinggi kan. Rasa macam sampai ayah Ina lepas vaksin, Ina suruh duduk kat rumah jangan keluar. Ina cakap macam tu Kak Zu. Ina macam Ina jadi trauma, Ina jadi takut. Hari-hari Ina nak tengok muka mak ayah Ina. Tak boleh. Okay, lepas tu Ina rasa macam ini adalah Ina pernah dengar. Ina pernah lah dengar dia cakap ayah ni nak ambil kereta. Dia cakap ayah nak ambil kereta, setiap bulan nak back in duit kat ayah Ina, tapi dia tak reti nak check duit dalam akaun dia, tak pandai buat keluar duit. Dia tak pandai buat keluar duit. Sekali adik Ina check duit dalam akaun dia, memang boleh beli kereta. Okay. Tapi dia cakap ayah nak gilah beli kereta, dia cakap itu. Dia ingat macam beli kat kedai je. Lepas tu dia minta adik Ina teman. Kita tengok kereta, adik Ina cakap tak boleh, kereta bulan 3 ayah baru boleh beli. Dia cakap itu. Masa tu Ina tengah buat urusan lah untuk beli kereta apa semua. So masa Ina ambil kena ambil syarat apa semua kan, kereta nak kena pergi balai lah, ambil surat rentas apa semua kan. Tengah malam pukul 11 malam dia pelik. Kenapa semua orang tak ada kan? Kenapa semua orang tak ada? Tapi kita orang cakap ada hal sikit nak pergi hantar barang dekat kawan buat demo apa semua. Lepas tu esok tu Ina cakap, tahu tak Ina cakap apa? Kejap Ana kejap. Delete. Ina cakap dengan ayah Ina, ayah esok nak kena ambil gambar. Ina cakap itu. Kalau Kak Zu perasan, ayah Ina kan dia
kadang pakai ikut dan dia je dia pakai. Dia pakai baju kan. So Ina cakap dengan ayah, ayah esok ayah pakai lawa-lawa sikit. Datuk Desmond nak datang rumah. Sebab itu Sifa dia datang rumah Ina makan kan. Ina cakap Datuk Desmond nak datang ambil gambar kat kereta, nak ambil gambar kat rumah apa semua, nak masuk majalah Ina cakap itu. Dia punya excited, buka almari cari baju yang Ina beli apa semua kan. Biasa dia pakai, main pakai je kan. Itu yang Ina cakap bila dia datang tu dia tengok kereta ni, dia sendiri cakap macam tak percaya. Ya Allah macam tak percaya dapat kereta. Memang dia Ina tak tahulah nak cakap. Kalau tengok video tadi kan, raut wajah dia, memang Ina selalu sebab Ina selalu percaya, ya Allah sempat juga. Sempat Ina ni capai impian dia nak kereta. Sebab Ina cakap, ayah ambil je lah, ayah nak pakai kereta apa, Navara ada, Merc ada, Toxay besar, ayah cakap gitu. Ikutkan dia nak beli kancil, dia cakap ayah nak beli kereta kancil, Ina cakap tak apalah. Tu yang cakap, ya Allah, bukan sebab kita je. Okey, Ina apa-apa memang inilah keutamaan Ina. Inilah yang benda Ina nak tengok hari-hari, Ina nak tengok dia orang. Hari-hari nak tengok. Kalau dia orang balik rumah dia orang pun Ina siap video call mak. Mak cakap, dah kenapa video call? Saja nak tengok mak buat apa. So, inilah Ina rasa macam bersyukur capai semua ni dan mereka masih ada dengan Ina. Yes, betul. Itu je impian yang Ina nak. Akak ni nak kalau tengok bapa ni sedih sebab arwah ayah dah tak ada kan. Tak sempat orang kata apa nak bagi arwah ayah tu merasai semua ni. Daripada duduk Saudi tak sempat pun nak tengok arwah ayah meninggal tu. Ya Ina. Tapi Kak Zul, Ina selalu cakap dengan tim Ina kan. Siapa-siapa pun ada orang cakap bestnya Ina, ayah dengan mak ada lagi, boleh bahagikan mak ayah. Sebenarnya Ina selalu cakap bukan sebab mak ayah Ina ada lagi ke apa ke. Kadang-kadang kita yang kalau kita dah, yelah Ina tak nak cakap senang sebab Ina tak lalui lagi. Tapi kalau kita rasa kita nak berbakti juga, kita boleh buat upah haji dekat mak ayah kita kan. Kita boleh bagi banyak, orang kata sekarang orang kata sedekah air apa semua kan yang dekat Kemboja apa semua. So benda ni pun adalah salah satu benda yang pahala pengalir kan, seperti air. Jadi tak ada sebab, tak ada alasan kita boleh buat walaupun kata dengan duit forever pun kita boleh buat. Jadi satu lagi Ina pun tak sempat nak ambil tak ambil gambar sebab esok pukul 7 malam mak ayah mertua Ina pula berangkat ke Tanah Suci mengerjakan umrah dengan kata dengan duit forever sebab kita orang pun masa packing barang nak balik tu Ina cakap dengan mak ayah suami Ina, kenapa mak tak bagi Naki berhenti? Kenapa mak dengan ayah tak bagi Naki berhenti? So dia cakap, oh itulah mak ingat nanti kalau dah boleh pencen nanti bolehlah bawa hantar mak pergi umrah. So Ina cakap, bila mak nak pergi? Kita orang terus cakap, okey mak pergi cari package. Mak pergi cari package, terus pergi. Allah tu mudahkan urusan. Terus je esok cari, okey bayar. Esok berangkat ke Tanah Suci. Tak, orang kata tak sampai, orang kata dalam 2 minggu proses macam tu je. Allahu Akbar. Aduh, nampak tak? Impian dia nak tunggu sampai anaknya pencen. Tapi dia orang bagi sebelum pencen tu dah bagilah kan. Nanti nak pergi lagi pun boleh. So berulang-ulang kali nak pergi pun boleh. Banyak duit bukan sebab kita rasa kita boleh gah ke tak, tapi kita tunjuk ni untuk jadi inspirasi. Ina nak tanya kan kat dalam yang live yang tengok live, sebenarnya tak ada sikit pun rasa bangga diri nak tunjuk segala-galanya tak. Tapi dari dulu lagi Ina daripada orang yang susah. Orang semua cakap Ina ni family Ina senang, Ina anak orang kaya. Tak. Okey. Tapi Ina rasa benda ni yang Ina selalu utamakan mak dan ayah Ina. Ada orang cakap yelah kita dah kahwin, dah ada anak kecil-kecil. Tapi itu adalah salah satu tanggungjawab sebagai anak. Tanggungjawab sebagai anak. So Ina happy lah. So itulah Ina nak cakap. The power of love yang forever dah bagi ni, kita kena buat betul-betul. Yes, betul tu Ina. The power of love yang ada dekat forever ni bukan the power of love business je.
the power of love yang kita boleh berbakti kepada ibu bapa kita, yang kita boleh bagi dekat family kita, yang kita boleh bantu pula downline kita bagi pula dekat family dia kan. So the power of love dekat situlah yang kita bangga-banggakan dekat Forever ni. Nampak tak? Yang keadaan kita yang mana kita dah capai di tahap yang tertinggi tu bukan untuk kita berlagak tapi untuk kita memberi lebih banyak. Dengar ayah sekali dah join Club 9333. Itulah pasal. Itu yang semangat katanya Datuk nak sampai kan. Itu yang semangat dia cari baju tu. Itulah. Aduh. Okay. So Ina nampak pencapaian Ina. Lepas tu of course lah dengan CBM level 2 yang Ina dah capai. Semua orang kena tahu kalau kita ni CBM level 2 bermaksud Ina pun dah lahirkan CBM di bawahnya. Nampak tak? So Kak Zul nak tahu sikit apa strategi Ina untuk naikkan semangat tim ni nak sama-sama fight untuk capai insentif dengan Ina pada masa tu. Okey, masa sebenarnya orang kata semangat tu bila kita orang kata kita macam Ina kan. Ina ni Ina ni macam buat Ina bila Ina dah capai, contoh Ina dah capai level 3, F2D level 3. So Ina lagi semangat tau nak cakap dekat Ina punya team, kena fight level 3 apa semua. Tapi orang kata Allah ni dia bagi kita dia hantar kat kita insan-insan yang ajaib, yang hebat, yang kita tak tahu. Kebanyakan leader-leader Ina tak kenal. Yang berjuang dengan Ina ni Ina tak kenal. Okey, ada yang jumpa secara kebetulan kan, jumpa dekat jalanan, duduk kat tepi jalanan sama-sama, jumpa buat bisnes sama-sama. Okey, lepas tu dah orang kata ajak lama kan, 2 3 4 tahun pun tak nak join, tiba-tiba join kita. So Ina rasa karma lah benda tu, rasa macam dulu aku dah reject orang 3 tahun. Kali nak dapat orang ni 4 tahun baru datang. So Ina cakap benda ni memang ambil dia proses. Okey, proses. Kita tak boleh cakap kenapa aku tak boleh jadi macam orang ni. So jangan bersaing dengan orang lain tapi kita bersaing dengan diri kita. Macam Kak Zul nak tahu Ina punya leader-leader ada yang zero dalam MLM. Ada yang bukan siapa-siapa. Tapi satu benda yang Ina sentuh, big why. Yes. Big why tu kena kuat. Okay, you nak buat apa-apa bisnes pun, kalau big why you tak kuat, you memang cepat putus asa dalam buat bisnes. Ina develop benda yang sama. Okay, apa yang Ina buat, contoh Ina sharing ke, cara Ina present ke, semua Ina apply dekat diorang. Semua diorang follow, ikut. Cara Ina coaching ke, Ina memang tak ada pun secret ke apa, tak ada kat tu. Kalau Ina buat tu, buat kelas, okay Ina tunjuk cara macam mana Ina jumpa prospek. Apa Ina cerita dekat diorang, apa yang perlu, apa yang tak perlu. Okay, so mula tu duplicate, Ina cakap duplicate apa yang kita buat. So tahun ni Ina bawa 4 orang line CBM. Wow. Okay. Dan yang settlenya semua dah settle awal. Okay, bulan 7 dah settle, yang bulan 5 dah settle, bulan 7 dah settle, bulan 9 pun dah settle. So ada, orang kata ada lagi beberapa orang CBM yang baru settle bulan ni. Okay, yang baru settle bulan ni ada yang orang kata pencapaian sangat membanggakan. Okay, walaupun kita rasa kita dah buat yang terbaik, kita dah ajar, kita dah orang kata daripada benih. Okay, contoh benih kita dah tunjuk ajar. Okay, tunjuk ajar macam mana gini. Iram lah apa semua kan. Semua kita dah tunjuk ajar, dan one day kalau dah pandai, dah boleh terbang tinggi, okay tak apa. Kita memang helang ni kena terbang tinggi. Okay, so apa yang kita buat, apa yang Ina buat, bila Ina punya helang-helang dah terbang tinggi, okay kita bina lain. Kita bina baru, kita ajar orang lain, kita ajar lagi. So kita keep sharing je dengan orang lain. Okay, yang dah pandai tak apa, dia nak terbang. Terbanglah. Macam tu. Sebab kok mana pun dia akan capai juga. Okay, sebab dekat Forever ni dia memang forever. Forever lah macam tu kalau kita all out, kalau kita buat betul-betul. Sebab tu orang cakap Ina memang tak ni. So target dia memang tahun depan kita develop lagi 2 leader untuk level 3. Saya silap level 3 kan. Okay. Level 3. Okay. Ina ada tak macam bagi apa hadiah ke, reward ke, apa ke yang untuk tim naikkan semangat dia ke, ada tak?
Ada sikit. macam Ina kan kadang-kadang memanglah siapa yang settle CBM ke apa Eagle Manager memang sebelum ni memang ada bagi reward kan. Okay, so masing-masing dah leader, masing-masing dah sama. Ada yang sama pangkat dengan Ina, ada yang tinggi lagi kan. Tapi Yes, kita yes. rasa macam kejayaan sebenar seseorang tu bila dah lahirkan ramai-ramai berjaya dan dia orang lagi berjaya pada kita. Itu lagi Yes. yang kata benda yang membanggakan bila kita lahirkan orang yang lebih hebat, lebih berjaya pada kita. So tak apa. Benda tu kita keep sharing lagi dengan orang lain. Kita bantu lagi orang lain. Okay. Jadi untuk yang leader-leader yang baru-baru, yang orang kata baru-baru nak orang kata membuahkan hasil dia tu. So banyaklah orang kata Ina bagi cabaran buat macam ni. Untuk orang kata orang-orang baru, VIP baru pun ada Yes. cabaran dia. Untuk naikkan semangat macam tu. Betul-betul. Kadang-kadang dia macam budak kecil lah kan. Bila dia nak sesuatu, kalau kau nak yang ni kau kena buat yang ni. Dia macam umpan itu. Jadi dia ada kelebihan dekat situ. Of course dia dapat hadapi dia punya challenge dia tu, dia dapat apa yang dia nak. Lepas tu dia dapat pula reward daripada leader. Tambahan kan. Okay Ina, itu strategi insentif. So last lah. Ini last ke ada yang tak cukup ni ya kan? Okay. Okay. Matlamat untuk Ina capai. Adakah Ina pun macam orang lain juga yang cuba nak memberhentikan suami tapi itulah macam Ina share tadi tu kan. Impian tu of course still ada. And then apa kata-kata semangat untuk FBO baru dan FBO lama yang baru nak start balik engine ke? And then yang mana diorang ni pun semua ada impian macam Ina tadi. Ada big boy macam Ina tadi nak bagi dekat mak ayah, nak selesakan anak-anak. Semua tu ada yang sama. So apa matlamat Ina yang akan capai di masa hadapan dan juga apa kata-kata semangat yang Ina nak bagi tahu kepada semua yang menonton sekarang ni. Okay, untuk semua, Ina nak bagi tahu walaupun orang kata memang impian kita rasa macam nak suami berhenti kerja apa semua, Ina pun ada impian yang sama, tapi orang kata mungkin adalah tu kan yang Allah dah tentukan benda yang baik yang buruk, so tak dapat, so kita jalan terus, kita bagikan masa yang sebaiknya, dan untuk orang-orang yang baru, Ina nak ingatkan buat bisnes forever, buat bisnes ni bukan macam tanam sayur tau, kita sedang tanam pokok. Kita tanam pokok macam mana nak baja, nak siram, nak jaga betul-betul, tak nak bagi mati kan. Pokok tu bukan senang. Bukan senang kita nak tanam pokok ni. Cuma orang kata perlukan kesabaran. Kita kena sabar, kita kena lalui proses-proses. Cabaran, ujian tu benda yang biasa. Dalam bisnes benda yang biasa kita lalui ni cabaran yang besar. Tak kira lah yang baru join ni memang adalah cabaran dia. Inilah gitulah, orang reject lah apa semua. Dan jangan tak percaya walaupun Ina macam ni pun kena reject juga. Tak percaya pula forever bayar macam ni. Tak percaya pula sampai kena kecam pula. Buat scammer lah apalah. Padahal kita bukan nak tipu duit orang. Kalau kita nak tipu duit orang, baik kita tipu duit orang yang banyak duit. Betul tak? Tapi kenapa kita bantu orang yang tak ada duit kan? Kita bantu orang tak ada duit sampailah sekarang. Ina punya leader ada yang kata hidup dah selesa kan. Semua husband support apa semua, tiba-tiba bila Ina sentuh je pasal DIY, kenapa dia kena buat bisnes, sekarang dah income 5 angka, sekarang dah income 5 angka sebulan, suami pun dah all out. Kalau dulu berentam dengan suami sebab apa, sebab pilih tak forever ke nak family, sebab apa duk keluar masuk rumah pergi sharing kan, itu adalah satu cabaran untuk kita tau. So sekarang ni Ina pun happy, income pun dah 5 angka, pun dah capai CBM, tahun ni capai CBM. Tak lama lagi keluar mainan baru dia. Club 933. Ada 3 orang Ina punya leader yang tengah on the way untuk Club 933. Sebab apa? Benda ni nampak tak kita bagi inspirasi bila kita keluar, bukan kita nak tunjuk kita ni banyak duit tak, tapi kita bagi inspirasi. Bestnya Kak Ina gini. Bestnya CBM ni keluar kereta ni, aku nak jugalah. One day walaupun kereta tak macam orang lain, tapi kita dengan usaha kita, walaupun tengok ayah Ina Ativa pun pakai 933. Itu yang semangat, orang kata semangat yang kita rasa macam bestnya walaupun macam tu kita dapat juga join the club. Kan?
Okay, kata-kata semangat dah bagi dah. You all ni lupa ke tak ni? Kak Zul dah tanya, you all ni lupa ke tak ni kan? Ada something yang tertinggal ke? Rasa-rasa ada something yang tertinggal tak? Cuba komen dekat ruangan chat. Ada Cuba something yang komen. tertinggal tak? Ada yang komen. Kalau komen betul, Kak Zul suruh Ina ni bagi. Ada tak yang tertinggal ni? Apa yang you all tak dapat lagi? Okay. Kita tunggu Ina bagi dia orang Orang lupa. Kak Zul dia orang lupa tak apa. Dia orang lupa tapi Kak Zul tak lupa Ina. Sementara dia orang tak lupa kan. Ina nak share. Okay, ada satu. Okay, ni antara orang kata Ina settle check CBN level 2 pun ni. Wah. So ini adalah satu rumah impian lah. Sebabnya sebelum ni nama pun Ina blacklist kan. Banyak hutang, kereta tak bayar, Betul. tak bayar. So Ina memang blacklist dengan bank. Setiap bulan Ina memang sembelit tahu Kak Zu. Sebab apa? Tengok kawan-kawan lain pergi kedai emas kan, beli tu beli ni beli ni, Ina sembelit je. Sebab apa? Tiap bulan nak beli simen, nak beli batu, nak beli pasir kan. Setiap bulan bagi kat kontraktor kan 30,000 sebulan untuk siapkan rumah ni. Masa tu musim pandemik dan Ina tahu anak-anak memang suka sangat pergi hotel. So kita cakap letak je lah bathtub, dia orang berendam lah kat dalam ni kan. So orang kata ini adalah benda yang Ina selalu tengok. Bestnya ada dapur macam ni. Cakap dekat ID tu nak macam ni. So siap. Macam tak percaya kan dengan orang kata duit forever ni. Terjadi macam ni, rasa macam ya Allah. Orang kata hebatnya Ina. So banyaklah orang kata kejap Ina tengok ada tak ni Ina nak skip ni. Banyak skip ni. Ni. Okay. So ni Ina nak share sebelum big wide ni. Okay. So Ina ambil masa sikit. Okay. Ni adalah tips yang Ina nak bagi satu. Okay. Buat bisnes. Yang mana-mana yang baru join buat bisnes ni Ina nak share. Mesti kena letak big why. Malam ni you tulis satu big why yang paling besar. Sebab apa? Ramai orang banyak sangat big why. Nak rumah besar, nak kereta besar, nak gelang besar je. Nak gelang besar, gelang pun nak besar. Nak duit banyak. Semua tulis. Tapi nak satu je. Satu je dalam banyak tu, nak satu je big why yang you rasa you takkan down. You tak boleh down. Sebab apa? Big why satu ni you kena pegang. Okay. Kalau you cakap nak buat bisnes sebab nak bayar hutang, percaya Ina cakap you punya hutang takkan habis. Sama macam Ina. Okay. Banyak hutang lagi kan. Tapi hutang yang kita rasa kita boleh nak handle. Hutang yang kita rasa tak terbeban dengan apa yang kita nak tu. Okay. So ini adalah big why yang Ina nak share. Okay. Berbakti ibu ayah. Ini Ina cakap ramai orang suka sangat gambar ni dan Ina memang tak terlepas lah. Itu pun Kak Zu ingatkan. Mana gambar ayah Ina yang pakai ni? So Ina nak share. Ni lah orang kata dulu memang Ina selalu bawa. Okay, sebelum PKP ni Ina memang selalu bawa mak ayah pergi outstation pun Ina bawa. Dan first time ayah Ina duduk hotel besar kan. Pakai pula kain tuala ni kan. Dia cakap Kapodio lah ni. Ketuala gapo lah macam gini macam baju. So macam itulah pengalaman time dia gelap ni Ina sempat lah ambil gambar. Ina cakap ya Allah. Memori. Ayah. Memori ayah yang rasa macam walaupun bawa pergi hotel macam ni pun dia dah rasa macam pengalaman dia. So ni mak Ina ikut pergi mana-mana. Sampai sekarang pun ikut. So berbaktilah pada ibu ayah kita. Inilah salah satu big why yang Ina rasa kalau aku down, kalau aku tak all out betul-betul, kalau aku selesa, aku tak nak mak ayah niaga balik. Benda ni yang selalu Ina buat sampailah tahun ke-7 Ina dekat Forever. Inilah big why Ina. Okay, inilah satu yang utama Ina nak jaga hingga akhir hayat. Okay. Tengok dulu penat jual goreng pisang kat tepi jalan, balik bergaduh. Mau penat aku penat. Itulah orang Kelantan. Ingat hang je penat. Saya juga kan. Sakit situ sakit sini. Okay, sekarang dah tak ada dah semua benda tu. Okay, Ina ajak pergi. Ayah shopping je. Sampai dia tengok ayah pakai baju macam gini. Kan? Dia cakap ayah pilih je baju mana ayah nak. Dia pun letak dalam almari. Sayang pula dia nak pakai. Itulah dia. Dan ni anak-anak nak baju, apa-apa pilih. Bukan selalu Ina bagi macam ni. Kadang-kadang dia boleh. Okay, ayah pun beli benda yang dia suka. Sebab Ina pun ada hobi dia. Sekarang ni hobi dia kereta lah. Dulu-dulu ni lah mainan dia kan. Okay, inilah antara benda yang kita
kita dapat rasa the power of forever is the power of love. Okay. So Betul. ni gambar family Ina, okay, dah masuk dah yang si kecil ni. Gambar bukan gambar lama, ini gambar semalam. Oh, dia kasih belanja gambar semalam Gambar semalam Ina bawa makan coklat. Tadi pun Kak Zul tanya makan apa, makan coklat. Okay. So ini adalah gambar family Ina, anak-anak yang besar tu 9 tahun, yang nombor 2 tu 7 tahun. Yang ni lah seragam Ina dulu, yang 3 tahun, setahun dulu. Okay, yang ni anak forever sebelah Naki ni. Masa tu tengah all out 2016, tengah gila-gila buat forever kan. Dia pergi duduk atas lantai sampai ramai betul FBO yang tolong angkat kotak-kotak sebab inilah mengandung dia. Okey, setelah 5 tahun okey, adalah yang si kecil Raisha ni, okey. Ni untuk family. So kita rasa happy lah sekarang, okey. So ni Ina nak share, nampak tak? Satu yang Ina nak cakap ukhuwah silaturahim kita. Okay, kita tak ada nak cakap pasal silaturahim. Nina jarang nak cakap pasal silaturahim. Sebab apa? Sebab kita rasa susah, benda tu sangat deep. Okay, silaturahim ni sangat deep. Okay, kita tak nak suka-suka nak cakap pasal silaturahim. Sebab kita terlalu menjaga tapi tak boleh nak ungkapkan benda ni. Sebab Allah je tahu pasal silaturahim ni macam mana kita jaga. Tapi kalau kita dah tak boleh, itu kita pun semua kita berserah je. Okay, so ini adalah yang Ina rasa happy sangat. Okay, walaupun subline yang ada dulu kita bergaul dengan downline je kan. Okay, tapi sekarang bila siap rumah apa semua kan, diorang semua happy, datang Maina, tidur Maina, makan-makan. Okay, sini CBM Siti Rafidah ada, CBM Cikgu Ni, Cikgu Ayu pun ada kat rumah ni, CBM Zana, CBM Zalin pernah sampai kat Umaina. Ni kita orang ramai makan shout out lagi. Sifu dengan Sifu pun ada. So kita rasa macam tak tahu nak cakap pasal silaturahim ni yang sangat deep, dan kita rasa kita nak baik dengan semua orang. Kita tak ada orang kata nak stress, kita tak ada nak apa-apa, kita nak fun. Buat bisnes kita nak happy, dan Ina dah temui kegembiraan, kebahagiaan Ina sekarang, okay, dengan orang kata serka-serka yang sangat positif sekarang, yang banyak bagi orang kata semangat, yang banyak bagi tips, yang banyak bagi love, yang banyak bagi love, yang sayang kita. Inilah orang kata antara mereka yang selalu datang bagi semangat. Okay, so ada Ina. Tadi dia orang dah ingat balik dah. Nak tahu income. Ni lepas slide ni. Tapi sekejap je, Ina terus tutup je lagi. Okay, so ni adalah cemen bonus. Okay, Ina ambil bulan 4 baru ni $136,137. Okay, ni adalah Ina punya cek CBM. Ina pun terkejut sangat sebab banyak. Okay, convert dengan RM 563,000. Wow. 563,000. Lekat-lekat. Okay, dan orang kata total bulan 4 tu Forever dah bayar hampir 700,000 untuk bulan 4 saja. Bulan 4 saja Ya. Okay, untuk bulan 4 saja. Dan orang kata ya Allah, memang tak terjangka lah benda ni. Masa dia panggil nama Ina pun, masa tu Ina tak berapa nak dengar kan. Sebab masa tu dalam Zoom online. Okay, so bila dengar nama siapa, Sifu telefon rasa orang panggil nama, oh ya ke, barulah buka. So masa tu gelak je lah, tapi tak tahu berapa jumlah. Okay, so ini adalah income Masya-Allah dekat Forever yang tahun 2020 ni dah masuk income check yang bulan 4 baru ni. So 2021 ini adalah check pula income bulanan. Okay, dan Sifu ada kira lah Ina punya cek CBM tahun depan, tapi Sifu cakap tak mau bagi tahu. Okay, tak mau bagi tahu. Kita tutup dulu seram. Okay, tak nak bagi tahu sebab apa? Takut Ina pening guna duit. Dia cakap takut Ina pening guna wang. Okay, so Ina ucap terima kasih lah pada Sifu yang banyak ajar pasal pengurusan keuangan. Memang betul Sifu pernah cakap dengan Ina dulu, Ina kecil, you mau pening ada wang ke, mau pening tak ada wang? Itu yang Ina selalu ingat sampai bila-bila. Okay, pening ada duit ke, pening tak ada duit. So hidup kita adalah pilihan, dan kita kena pilih yang terbaik. Nak pening ada duit atau nak pening tak ada duit. Okay, so sampai sekarang pun Ina cakap dengan Kak Zu, Ina nak beli apa-apa memang Ina akan refer. Sifu nak beli kereta ni,
Okey, ini ada last kereta Mustang Sifu cakap. Lepas ni Sifu tak nak bagi dah beli kereta. Banyak Sifu ajar beli property apa semua. Okey, Yes. Ina bersyukur sangat-sangat ditemukan dengan Forever dan ada mentor yang banyaklah ajar kita bukan daripada segi buat duit je. Okey, daripada segi uruskan kewangan, daripada segi bayaran income tax apa semua kan. Semua Sifu dah bagi kita yang terbaik. Okey, Yeah. so kita semua sayang Sifu. Eh? Kan? Kita semua Betul, sayang betul, betul. Sifu. Betul tu Ina, betul. Kak Zu baru start 2020 lah. I mean betul-betul dalam bisnes bila terus direct berkenalan dengan Sifu, dia bukan leader yang biasa-biasa lah. Memanglah dia ajar kita bagi ilmu untuk bagaimana kita nak capai strategi, capai kita punya impian kita kan. Tapi dalam masa yang sama dalam Forever ni impian tu dia terlajak-lajak sebenarnya. Dia terlajak-lajak yang kita nak impikan tu dia lebih dapatnya. So Sifu pun ajar kita supaya berjaga-jaga supaya kita ni tak terlajak dengan lebih lanjut lagi, supaya kita ni tak jatuh. Tiba-tiba jatuh merudum macam tu. So bukan senang kita nak dapat mentor yang terbaik dari segi perniagaan, dari segi kehidupan, dari segi kewangan. Semua tu dah ada lengkap. Yang ada dalam sistem Biro International 9333 tu dah ada lengkap dah. Nak jadikan kita ni orang yang bernilai, orang yang betul-betul menghargai siapa di sekeliling kita dan orang yang betul-betul ada impian nak menjayakan orang lain, bukan hanya diri sendiri. Terima kasih RPCM Ina. Tahun ni mungkin RPCM lagi kan? Nombor 1 lagi Kak Zu rasa ni. Masya Allah. Dan tahun ni juga rasanya ramai yang EPCM, PCM, so ramai sangat leader-leader yang lahir dengan bukan kita dekat Forever ni bukan sekadar kita tengok pencapaian biasa-biasa tapi kita tengok income orang tu sendiri. Nampak tak? Income dan juga simpanan itu yang penting. Okey, so Kak Zu mengambil kesempatan ni untuk mengucapkan terima kasih kepada Sifu Datuk Desmond Kon dan Datin Grace yang mana menyediakan platform yang sangat-sangat hebat supaya kita lebih mengenali siapa leader di Forever, apakah Forever dan apa yang bestnya yang kita boleh dapat di Forever ni. Dan juga terima kasih kepada RPCM Ina kerana sudi berkolaborasi dengan Kak Zu untuk interview pada kali ini. Dan terima kasih kepada semua yang hadir menonton di FB Live kita, okay? Dan of course kita punya technical punya orang yang sangat-sangat orang cakap membantu kita iaitu EPCM Sean and Olive yang mana tulang belakang yang paling kuat dalam kita punya FB Live pada malam ni. Dan juga lastly terima kasih kepada semua. Jom kita ramai-ramai laungkan kita punya slogan ni boleh kita? Okay, 1, 2, 3. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire.